Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi dah tersasul dah. Semangat banyak sangat ni. Banyak nak diluahkan sebenarnya. Baik, Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam hari Rabu, hari yang cukup indah buat negara Malaysia. Malam tadi tidur lena? Alhamdulillah masih lagi dapat tidur lena. Masih lagi hari ini dapat menikmati udara yang segar. Masih lagi kita dapat bekerja dan hidup seperti biasa. Apapun kita harus mensyukuri nikmat yang kehidupan. kita ada. Dan itu sangat berbeza. Mungkin pagi ini kita mulakan dahulu bagaimana situasinya di Gaza. Kita tidur dengan lena, Alhamdulillah, tetapi itu tidak dirasai ketika ini sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang berada di Gaza. Apatah lagi berita yang cukup menaik hati apabila pagi masa kita tidur malam tadi sebenarnya, mereka tidak tidur. Apatah lagi dikejutkan dengan berdilam bom di Hospital Al-Ahli yang mana merekodkan angka yang sukar untuk digambarkan setakat pagi ini, daripada angka 200 ke 300 ke 500 dan difahamkan sudah menjangkau 900 terkorban dalam satu serangan sahaja di hospital terbabit. Dan ini jelas sekali menunjukkan jenayah perang telah pun berlaku di bumi Palestin. Apatah lagi hak mereka dinafikan berterusan dan mereka masih lagi dikepung ketika ini apabila tiada lagi tanda-tanda sempadan Rafah untuk dibuka, dan telah pun memasuki hari ke-11 pada hari ini dengan insiden yang berlaku, dan sama-sama kita mendoakan bahawa akan berlakunya satu keajaiban khasnya di mana sempadan Rafah bakal dibuka dan bantuan-bantuan kemanusiaan dapat masuk ke situ. Betul. Disebabkan pagi ini kita menerima berita yang cukup menghiburkan kita. Angka sudah mencapai 900 orang mati syahid di hospital yang ditempatkan pada ketika itu adalah pesakit-pesakit kanser, bayi-bayi, ibu yang menunggu masa untuk bersalin. Apatah lagi mereka yang tidak ada rumah tetapi terpaksa berada di hospital kerana memikirkan tempat tersebutlah tempat terakhir untuk mereka berteduh dan berlindung. Tetapi tanpa sebarang amaran, laknatullah, rejim Zionis telah pun membedil hospital terbabit. Pagi ni saya kira molek kiranya kalau kita menyedekahkan Al-Fatihah kepada para syuhadah yang telah pun meninggalkan kita. Al-Fatihah. Amin, amin, rabbal alamin. Kita doakan agar seluruh sahabat-sahabat kita di sana terus kuat, dan insya-Allah kami selaku Muslim mengambil tanggungjawab juga untuk melakukan apa yang kami lakukan. Ya, bagi para mereka yang gugur syahid, sama-sama kita doakan semoga roh mereka ditempatkan di syurga yang tertinggi, dan semoga segala amal ibadat mereka untuk mempertahankan tanah air Palestin tercinta terus diangkat, dan sama-sama menyemarakkan lagi semangat terhadap kita sebenarnya Ashraf menyuntik semangat untuk kita supaya kekal mencintai negara dan sentiasa mempunyai semangat untuk memperjuangkan untuk tanah air sendiri. Itu yang pastinya. Itu pengajaran juga kepada kita. Baik, kita semak pula apakah yang menarik di Malaysia khususnya berkaitan tentang perkembangan terkini. Dimaklumkan semalam bahawasanya pihak Suruhanjaya Pilihan Raya telah pun menetapkan hari pengundian bagi pilihan raya kecil di Parlimen Kemaman. Selepas seperti maklum, Parlimen Kemaman telah pun dibatalkan keputusannya oleh Mahkamah Pilihan Raya disebabkan beberapa faktor yang mana dikatakan telah pun membuktikan wujudnya keadaan pembuktian rasuah, unsur rasuah telah berlaku. Sebab itu hakim memutuskan untuk dibatalkan keputusan, dan tarikh yang akan menjadi sekali lagi medan untuk demokrasi di Malaysia ini ditetapkan pada 2 Disember ini bagi pengundi-pengundi di Parlimen Kemaman menunaikan tanggungjawab mereka. Itu dia. Dan ini kita nak kongsikan pula mengenai seperti mana kita sedia maklum ketika ini monsun timur laut sedang berlangsung ataupun sedang berlaku, dan difahamkan setiap kali berlakunya monsun timur laut ini pastinya harga-harga makanan khasnya ikan, makanan-makanan laut harganya akan mengalami kenaikan. Tetapi kali ini tiada kenaikan harga ikan dan hasil laut di Terengganu meskipun bakal berdepan musim tengkujuh. Dan berdasarkan tinjauan dan maklum balas orang ramai, harga ikan di negeri tersebut didapati menurun disebabkan peningkatan pendaratan ikan sebanyak 9.9% tahun ini berbanding tahun lepas. Tangkapan ikan pada musim tengkujuh dijangka terus meningkat, termasuklah daripada spesies ikan grade A seperti kerapu dan merah yang sebelum ini hanya boleh didapati di laut dalam. Kalau nak didapati di laut dalam keadaan cuaca ini, itulah pastinya membuatkan adanya kenaikan harga berlaku. Tetapi nampaknya ketika ini rakyat Malaysia masih lagi boleh menikmati harga ikan untuk menikmati hidangan makanan laut dengan harga seperti biasa. Seperti biasa. Biasanya kalau keadaan itu berlaku disebabkan faktor penawaran yang berkurang. Dia berkurang, permintaan naik,
cukup ekonominya, harga akan meningkat lah. Betul. Tetapi disebabkan langkah bijak, saya percaya pihak kerajaan negeri khusus di Terengganu ini telah pun melakukan beberapa plan untuk memastikan supaya tidak ada kenaikan harga berlaku. Ya, betul. Maka insyaAllah kalau ada berlaku juga naik, saya kira terus lakukan. Ya, dan pastinya tidak ada kenaikan harga berlaku dan tidak ada nelayan yang tercicir. Itu yang pastinya. Kita nak jaga sama-sama ni. Dan itu adalah komitmen sebab ialah mereka tak nak turun ke laut dan tak mendapatkan hasil, maka ia akan menyebabkan kesan kepada pendapatan mereka. Tetapi insyaAllah ada bantuan-bantuan khusus telah pun diberikan kepada pelayan-pelayan ini. Baik, selain daripada itu juga kita nak bercakap bagaimana pengurusan ekonomi negara dan juga pembelanjaan kewangan sebagaimana komitmen yang telah pun dinyatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang mana Malaysia sekarang ini sedang berfokus untuk mensustainkan ekonomi khusus daripada konteks pengurusan kewangan apabila kita sedang berfokus untuk memastikan supaya defisit fiskal kita berada dalam keadaan baik. Dan menariknya di Malaysia ini pada tahun ini kita telah pun meluluskan satu undang-undang Akta Kewangan dan juga defisit atau defisit fiskal untuk memastikan supaya kita dalam tempoh yang panjang pengurusan kewangan kita itu berada dalam keadaan baik khusus dalam keadaan fiskal kita, dan dianggarkan juga sepanjang tahun 2024 kita berada dalam kadar 5% defisit fiskal kita. Ini penting kerana dengan wujudnya defisit yang baik, fiskal yang baik, ia boleh membantu menarik minat pelabur dan keyakinan mereka itu akan melihat betapa kita ini sangat bijak dalam menguruskan kewangan negara. Betul, itu dia antara yang kita kongsikan hari ini. Dan antara lainnya kita nak kongsikan juga pastinya mengenai belanjawan 2024 peruntukan sebanyak 200 juta ringgit untuk NIMP 2030 Pacu Transformasi Industri, dan ianya memangkin pelan induk perindustrian baharu 2030 yang akan memacu transformasi industri, di mana kerajaan baru-baru ini mengumumkan peruntukan sehingga 10% daripada pelaburan masa depan di bawah NIMP 2030 sebagai pemangkin untuk mempercepatkan misi NIMP dengan dana permulaan 2024 berjumlah 200 juta ringgit. Itu antara dana yang cukup besar dilaburkan ya. Pelan itu juga mampu melonjak bidang transformasi digital dan akan memberi ruang kepada ratusan ribu golongan-golongan yang memerlukan pekerjaan, khasnya anak-anak muda dan juga warga Malaysia untuk terus memacu ekonomi mereka. Betul. Dalam konteks ini juga saya nak memberi perhatian bagaimana strategi yang kita lakukan. Dua strategi yang dirangka selain daripada kita berfokus kepada pelan induk perindustrian baharu, kita juga berfokus bagi memastikan supaya setiap pelan induk industri kita ini bertepatan dengan manfaat SDG yang telah boleh ditetapkan. Sebab bila kita bercakap soal membangun industri ini, pelabur-pelabur juga nak melihat bagaimana strategi yang dilakukan oleh negara-negara ini yang ingin meningkatkan pelaburan mereka dalam konteks industri, menerapkan nilai ESG yang merupakan salah satu nilai cukup penting kerana di situlah akan menunjukkan bahawasanya dalam kita mengejar ekonomi, kita juga mengejar kemampanan alam sekitar. Dan salah satu juga yang menarik dalam belanjawan 2024 ini, kalau kita boleh lihat bagaimana kerajaan komited untuk membangunkan satu lagi industri baharu di belah Perak Utara. Awak punya negeri Perak kan? Pastinya. Lepas ni di Perak Utara akan berlakunya satu lagi pembukaan industri baru berkaitan tentang industri E&E yang dianggarkan akan mewujudkan satu pelan induk industri yang lebih bersistematik dan tersusun. Ni sangat baik. Dia macam kita nak melihat bagaimana di kawasan Perak itu seperti dibagi sebagai contoh, dalam ada kawasan industri, ada juga kediaman dan kita tak rasa kita berada dalam kawasan perindustrian. Betul. Dan yang pastinya itu membuatkan warga setempat supaya tertumpu di negeri pembangunan negeri untuk membangunkan Perak sekaligus. Dan dalam masa yang sama untuk mengelakkan lagi, kalau boleh kita nak membangun satu negeri itu barulah nampak sistematik kan. Ini kalau tidak ramai antara anak-anak muda orang kata apa berhijrah ke bandar untuk mengelakkan daripada penghijrahan berlaku. Dan itu sebenarnya bagus ya untuk membangunkan ekonomi setempat. Betul. Dan kita nak saksikan juga hari ini perbincangan kita dalam soal mengimplementasikan belanjawan 2024 selepas satu dokumen yang panjang lebar dibentangkan oleh Amat Perdana Menteri, dan kita nak bercakap bagaimana ia boleh direalisasikan. Itu sangat penting kerana kita tidak mahu dokumen itu sekadar dokumen di atas kertas semata-mata. Harus pelaksanaan itu sampai ke peringkat rakyat bawahan. Semuanya selepas ini, tapi seperti biasalah kita nak saksikan dahulu ramalan cuaca.
Baik, merealisasikan Belanjawan 2024 Malaysia Madani satu usaha yang sangat penting untuk kita lihat, dan menariknya bagi Belanjawan kali ini ia betul-betul berfokus kepada keperluan rakyat dan penstrukturan ekonomi negara. Ya, dan saya yakin ya Belanjawan kali ini yang diumumkan oleh Perdana Menteri baru-baru ini pada Jumaat lepas khasnya telah pun membawa pelbagai orang kata apa nafas kelegaan untuk rakyat khasnya, kerana Belanjawan kali ini dipertingkatkan daripada Belanjawan yang sebelumnya. Cuma sejauh manakah hala tuju daripada segi pelaksanaannya, itu yang kita nak kongsikan. Betul. Dan khasnya kita nak memberikan tumpuan untuk tingkatkan darjat hidup rakyat. Dan untuk itu ini, kita akan bersama dengan, kita bawa salah seorang yang akan berbincang dan juga melihat secara lebih dalam tentang perkara ini di Dewan Yang Mulia. Kami bawakan kepada anda iaitu Yang Berhormat Senator Muhammad Hasbi Muda yang merupakan Ahli Dewan Negara. Assalamualaikum YB, selamat datang. Waalaikumsalam. 2 minggu ni back to back. Lepas Dewan Rakyat, Dewan Negara pula, dah pasti saya percaya YB pun dah menganalisis juga keperluan-keperluan, dan YB kelebihan YB lah boleh bercakap dengan Dewan Rakyat, Dewan Negara. Itu kelebihannya. Berkaitan tentang ini. Baik, sebelum kita bercakap tentang perkara itu, kita nak menilai dulu apakah perkara penting yang perlu kita berikan fokus bagi merealisasikan Belanjawan 2024 ini. Baik, Nurul. Okey, dan pastinya YB, untuk topik kita hari ini kita nak memfokuskan mengenai tumpu tingkat darjat hidup rakyat dan merealisasikan Belanjawan 2024, belanjawan ke arah kesejahteraan rakyat. Dan mungkin YB boleh kongsikan pandangan YB lah selaku senator ya mengenai Belanjawan 2024 yang telah pun diumumkan oleh kerajaan pada Jumaat lalu. Baik, terima kasih. Yang pertamanya, kalau kita tengok pada bajet belanjawan ini, satu memang menyeluruh lah. Dan yang keduanya, bila saya tengok dan perhalusi butiran tu, saya macam tertanya-tanya lah, adakah kita dekat dengan pilihan raya? Sebab dia sangat menarik. Dan biasanya bajet yang menarik ni akan dibentangkan sebelum pilihan raya umum. Jadi saya nampak pelik sikit kerana Perdana Menteri membentangkan bajet yang begitu menyeluruh selepas pilihan raya umum. Jadi kalau sebelum ni orang akan kata gula-gula pilihan raya dan sebagainya, tapi untuk kali ini memang fokus ataupun apa yang nak dibawa oleh kerajaan ini jelas. Kalau kita tengok sebelum ni, kita ada kerangka ekonomi madani. Temanya juga ialah memperkasa rakyat. Dan untuk bajet 2024 ini, belanjawan reformasi juga menggunakan tema memperkasa rakyat. Jadi fokus yang terbesar dalam pembentangan bajet 2024 ialah bagaimana untuk mengangkat darjat rakyat. Itu saya nampak yang terbesar. Okey, YB, salah satu perkara penting bila kita bercakap soal mengangkat darjat rakyat ini, tidak soal kos sara hidup ataupun bagaimana kita menyelesaikan perkara ataupun minimumkan impaknya. Dan salah satu strategi yang akan diperluaskan lagi berkaitan tentang jualan rahmah. Betul. Ini cukup dekat dengan rakyat di kebanyakan. Dan dalam Belanjawan 2024 yang akan dibawa ke peringkat DUN. Dalam konteks ini nak tanya bagaimana kerajaan akan merancang supaya ianya juga bukan semata-mata terlibat kepada peringkat DUN bagi DUN-DUN yang sama pentadbiran dengan kerajaan persekutuan saja, tetapi melibatkan juga negeri berada di DUN peringkat pembangkang. Itu komitmen yang pertama yang perlu diberi tumpuan. Dan kedua, dalam konteks program jualan rahmah ini sendiri, apakah ya impak jangka panjang yang YB dapat lihat betapa pentingnya ada jualan rahmah ini yang perlu untuk dilipat kali gandakan supaya dalam kita tahun depan ketidaktentuan ekonomi global dan sebagainya, ia juga boleh memberikan kesan kepada purchase power daripada rakyat. Soal jualan rahmah ini bagi saya ialah sebahagian daripada inisiatif. Kalau kita tengok dari sudut jangka pendek, ia meringankan. Kalau kita nak melihat dari sudut jangka panjang, inisiatif itu sudah tentu tak cukup lah. Tapi kalau kita tengok usaha kerajaan dalam kerangka yang lebih luas, ialah bagaimana kerajaan menguruskan kewangan negara kita ini dalam keadaan kekangan yang begitu besar. Saya ambil contoh ya. Kita ada 393 saiz belanjawan kita, tetapi hasil negara kita hanya dalam, bukan hanyalah, sebenarnya tinggi juga, 303 bilion. Betul. Dan daripada daripada jumlah itu, memang sebenarnya hasil yang kita ada ni hanya cukup untuk membiayai perbelanjaan mengurus, 303 bilion. Dan daripada perbelanjaan mengurus itu, yang terbesarnya ialah emolumen ataupun gaji penjawat awam. Kemudian kita ada juga pencen. Pencen ini sebenarnya begitu besar. Kalau kita ingat, saya ingat dalam 12 tahun yang lalu, kita hanya belanjakan sekitar 11 bilion untuk pencen. Sekarang ni 31 bilion. Itu isu besar. Dan itu kita boleh ulas kemudian lah. Dan oleh kerana hasil yang kita ada ni hanya cukup untuk
perbelanjaan mengurus, maka kita terpaksa meminjam. Jadi kerajaan punya sasaran, walaupun kita terpaksa meminjam untuk perbelanjaan pembangunan, tetapi ianya perlu dikawal supaya defisit fiskal itu tidak lebih daripada 5. Kita sasarkan dalam belanjawan ini ialah 4.2%. Jadi persoalan macam mana nak menurunkan kos sara hidup, sebenarnya mekanisme yang terbesar ialah subsidi. Dan perbelanjaan kita untuk subsidi dalam negara kita untuk 2-3 tahun terakhir ni memang sangat besar, melambung. Kalau dulu purata subsidi yang kita belanjakan sekitar 18 ke 22 bilion sahaja setahun. Tetapi apabila harga minyak meningkat, terutamanya bila perang Ukraine 2 tahun lepas, bermula 2 tahun lepas, kita membelanjakan tambahan, macam bajet yang lepas kita belanjakan tambahan 40 bilion untuk mengekalkan petrol RM2.05. Jadi saya nampak subsidi ini ada dia punya kesan yang baik. Sebab itu kalau kita tengok dari segi inflasi kita antara yang terendah dan antara negara yang berjaya untuk mengawal kita punya kadar inflasi kita. Dan ramai, saya kadang-kadang dalam perbahasan di Dewan Negara pun ramai orang bercakap harga barang kita naik dan itu mahal, ini mahal, tapi sebenarnya yang berautoriti untuk dari segi data ni ialah data yang dikeluarkan oleh DOZEM ataupun indeks harga pengguna. Itu yang lebih akurat lah. Jadi kalau kita tengok soal inisiatif yang bagi saya jualan rahmah itu ialah antara yang dibuat lah. Tapi yang terbesar sekali ialah pengurusan subsidi, dan itu pun sebenarnya kerajaan akan tambah baik untuk memastikan subsidi yang kita salurkan itu benar-benar bersasar, tidak dimanfaatkan oleh mereka yang tak sepatutnya mendapat manfaat. Okey. Baik, itu antara strategi. Dan bila bercakap soal menangani kos sara hidup ni, selain daripada bantuan secara jualan rahmah seperti tadi itu kepada pengguna, pasti juga orang di kebanyakan ni ada sebagai penjualnya juga. Dan penjual mereka ni pun bukanlah dalam golongan T20 sebenarnya kadang-kadang kan. Dan dalam konteks ini saya melihat bagaimana strategi yang dibantu juga. Sebab itu tadi kita cakap belanjawan ni cuba menyentuh hati semua pihak yang ada. Antara yang menariknya adalah tentang program pasar rahmah menawarkan insentif sebenarnya kepada 1.2 juta pengusaha pasar borong, pasar malam dan juga pasar tani bagi mengurangkan kos perniagaan mereka. Dalam konteks ini bagaimana YB melihat bantuan itu bukan sekadar kita tumpu kepada pengguna tetapi juga kepada peniaga pasar malam yang pendapatan kadang-kadang kais pagi makan pagi, petang makan petang kan. Dan strategi ini juga menangani hati-hati mereka. Pandangan daripada YB dalam konteks ini. Okey, kalau kita tengok kejayaan rahmah yang dipelopori oleh almarhum Datuk Seri Salahuddin Ayub ini, program rahmah ini pada mulanya adalah program yang tak melibatkan sebarang kos. Ini jarang satu program yang berjaya tapi kos tak ada. Tapi kita berjaya melakukan kerana apa yang penting dalam program rahmah ini bukanlah yang disebutkan berapa peruntukan kerajaan, tetapi nilai yang diserapkan ataupun yang kita promosikan kepada masyarakat itu. Macam yang disebut oleh almarhum, peniaga-peniaga ni perlu ada satu portion dalam perniagaan mereka khusus untuk beri makan pada orang susah. Kan, sebab itu harga itu RM5, RM4.9 dan sebagainya. Jadi tapi untuk belanjawan kali ini saya melihat memang kerajaan mula menyediakan insentif kepada peniaga, kepada bukan hanya kepada pembeli, dan ini sudah tentu akan membantu peniaga-peniaga kita untuk terus mengekalkan harga itu. Dan kita tahulah harga barang mentah pun memang ada peningkatan dalam beberapa harga barang, beras dan sebagainya. Okey, dan saya sebenarnya tertarik juga YB mengenai peruntukan yang dibelanjakan untuk Kementerian Kesihatan, iaitu sebanyak 41.2 bilion berbanding pada tahun lepas iaitu sebanyak 36.3 bilion, dan ianya merupakan antara peruntukan yang kedua terbesar di dalam kalangan kesemua kementerian yang ada. Dan ia menunjukkan kerajaan begitu memandang serius akan peningkatan kos sektor kesihatan, apatah lagi ubat-ubatan ketika ini yang telah pun menunjukkan kadar kenaikan harga yang mendadak, dan fokus terhadap pembelian ubat dan vaksin menjadi keutamaan selain daripada untuk mempertingkatkan fasiliti hospital kerajaan dan juga menambahkan lagi hospital kerajaan berikutan kesesakan hospital kerajaan ketika ini yang sedia ada. Tetapi mungkin kita lihat ini merupakan satu kebergantungan. Adakah tahun hadapan akan menunjukkan lagi pertambahan terhadap belanjawan untuk sektor kesihatan khasnya, dan apakah sebenarnya langkah yang seharusnya kita ambil ketika ini dalam memastikan bahawa kos perbelanjaan terhadap kesihatan ini dapat diguna pakai untuk tujuan yang lebih efektif dan
akan datang dapat dikurangkan lagi kebergantungannya kepada negara luar? Ya, memang setiap tahun boleh katakan, saya ingat setiap tahun bajet yang terbesarnya akan pergi kepada yang pertamanya pendidikan lah. Dan yang keduanya ialah kesihatan. Itu sebenarnya menggambarkan juga ialah saiz perkhidmatan awam kita. Daripada 1.6 juta penjawat awam, yang terbesar lebih kurang 500,000 penjawat awam kita dalam pendidikan lah. Sebab itu 58, kalau campur dengan pendidikan tinggi, saya ingat dalam 75 bilion diperuntukkan. Dan yang kedua kepada kesihatan, betul, memang penjawat awam kita dalam kesihatan juga yang kedua terbesar. Tapi kalau ditanya adakah ini akan berterusan begitu, saya nampak trendnya akan begitulah. Memang kalau kita tidak ada buat apa-apa perubahan, trend itu kesihatan akan kekal di tempat kedua. Okey, kalau kita tengok dari segi angka 41 bilion itu memang besar lah. Dan ini satu jumlah yang terus bertambah. Sebelum ni 36 lebih kurang kan. Isunya apa? Isunya macam kalau kita ikuti pembentangan kertas putih kesihatan negara yang dibentangkan, saya ingat beberapa bulan lepas, kita memperuntukkan satu jumlah yang besar. Dan pada masa yang sama, rakyat kita dia tak puas hati lagi. Masih belum sepenuhnya berpuas hati dengan khidmat. Bukan hanya pesakit, tetapi juga doktor-doktor kita. Betul. Yang rasa tak mendapat kebajikan yang mencukupi, dengan allowance kerja lebih masa yang rendah dan sebagainya. Jadi kalau kita nak penuhi hasrat doktor-doktor kita ataupun penjawat awam kita kena tambah lebih banyak. Betul. Begitu juga dalam soal untuk menetapkan kita punya doktor kontrak. Walaupun kita berjaya, sebahagian daripada 12,000 doktor kontrak tu kita dah serap sebagai kaki tangan tetap, tapi itu belum mencukupi lah. Dan saya pernah tanya satu soalan dalam Dewan Negara, berapa yang jumlah terkumpul yang kita dapat daripada fee yang dibayar oleh pesakit. Betul. Yang RM1 tu kan. Jawapan menteri, kita hanya dapat, saya ingat dalam 960,000 sahaja. Maknanya tak sampai tak sampai dalam 4% daripada keseluruhan kos. Maknanya kalau sektor kesihatan kita ni diswastakan, kerajaan subsidi lebih kurang 96% daripada keseluruhan kos itu. Jadi boleh sustain ke tidak soalannya kan? Kalau kita tengok dari segi saiz perbelanjaan yang semakin membengkak, semakin besar ini, sudah tentu kita kena fikirkan apa alternatif. Adakah dengan menaikkan ataupun barangkali mungkin boleh guna juga strategi rasionalisasi subsidi itu, berfokus kepada mereka yang benar-benar memerlukan B40 ke bawah, untuk mendapatkan perkhidmatan dengan harga yang betul-betul berpatutan. Dalam masa yang sama juga mungkin perlu dilihat juga, saya akan berkata tentang ubat-ubatan yang diberikan. Semuanya barangkali kalau dahulu 10 ubat boleh dapat semuanya dengan kadar percuma RM1, tapi mungkin selepas ini hanya 5 ubat saja dengan RM1. Selebihnya anda perlu dapatkan di farmasi luar ataupun dengan harga yang hampir sama atau barangkali juga separuh sama. Dalam konteks ini, bagaimana pandangan daripada Wabi? Sudah tiba masanya ke kita melakukan ke arah itu? Saya sangat bersetuju dengan perkara itu, sebab bila kita bagi semua murah, kadang-kadang ubat yang nilai RM80-90 tu dia buat balik tak guna pun. Ya, tak hargai pun. Dia tak hargai. Itu masalah. Jadi saya nampak cuma kekangan ataupun cabaran bagi kerajaan ialah dasar ini tak popular lah. Dan kalau kita buat dasar macam ni, rakyat akan marah kepada kita. Melihat kepada corak pemikiran dan pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim, adakah ada kekuatan untuk melakukan political will itu? Saya nampak pada peringkat awal ini kita perlu fokus kepada mendidik rakyat. Kalau kita terus buat, sebab itu dalam ucapan Datuk Seri Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ada disebut soal kisah macam mana anak-anak kepada seorang khalifah itu yang tanya kenapa tak buat. Tapi khalifah menjawab, kalau dia buat dan ditolak oleh rakyat, benda ni akan gagal. Jadi saya nampak perlu berhati-hati perubahan itu. Perlu berhati-hati, perlu beransur-ansur, dan ianya mesti bermula dengan mendidik rakyat. Okey, baik, itu adalah salah satu perkara penting yang dapat kita lihat, dan salah satu perkara yang saya nak menarik perhatian berkaitan tentang isu perumahan yang barangkali perlu dilihat secara lebih menyeluruh dahulu. Dalam konteks ini, saya nak menimbang tara berkaitan tentang belanjawan 2023 dengan 2024. 2023 menariknya kita membutuhkan lebih kurang 1.5 bilion ringgit untuk rumah pertamaku, 30,000 pembeli rumah pertama. Yang pertama, saya nak tanya tentang perkara ini, adakah betul-betul dimaksimumkan penggunaannya untuk tahun 2023 ini, dan bagaimana untuk tahun 2024 pula dengan jangkaan-jangkaan berkaitan tentang berlakunya keadaan, sebagai contoh ketidaktentuan dasar monetary yang mungkin akan lebih ketat, yang menyukarkan untuk pembelian rumah dan sebagainya.
bagaimana fokus itu harus dimainkan oleh kerajaan? Saya nampak bila kerajaan tambah umpamanya skim jaminan perumahan SJKP dulu permulaannya saya ingat 2 bilion dana jaminan kerajaan, kemudian ditambah pada 5 dan yang terbaru 10. Jadi bila penambahan ini menunjukkan bahawa sambutan itu ada. Itu yang asaslah. Dan kalau kita tengok pada inisiatif-inisiatif dalam bidang dalam soal perumahan, saya nampak sangat banyaklah. Sangat banyak, dan bukan hanya kita fokus kepada rumah mampu milik yang 300,000 dan ke bawah, tapi juga kita fokus kepada program PPR, projek perumahan rakyat. Itu saya nampak ada peruntukan khusus diperuntukkan. Rumah mesra rakyat. Rumah mesra rakyat ni saya ingat kos bawah 100,000. Itu juga diberikan perhatian yang khusus oleh kerajaan. Dan kita memperuntukkan saya ingat 2.6 bilion untuk juga usaha untuk rumah-rumah terbengkalai. Dan ini memang memberikan satu kelegaan lah, khususnya kepada mereka yang belum memiliki rumah. Okey, itu salah satu perkara yang menarik kerana ada tindakan dilakukan bagi tujuan untuk rumah pertama secara khusus dia. Walau bagaimanapun, saya menyemak laporan pasaran hartanah tahunan 2022 yang merekodkan yang dikeluarkan oleh NAPIC, jumlah pasaran hartanah yang tidak terjual saban tahun semakin meningkat. Kita risau perkara ini tidak ditangani dengan segera akan menyebabkan banyak masalah yang akan berlaku. Justru itu, dalam konteks ini, bagaimana pandangan daripada YB Sudi? Macam mana kita nak menyelesaikan perkara berkaitan tentang oversupply hartanah ini, dan kita tidak mahu oversupply hartanah ini menjadi berleluasa dan akhirnya pemilikan itu pula ditawarkan kepada bukan warga negara. Ya, saya perasan memang adalah usaha daripada kerajaan. Cuma saya tak ingat exact apa inisiatif yang dibuat itu. Maknanya kita menggalakkan supaya rumah-rumah yang sedia ada yang tak dibeli ini untuk dibeli oleh rakyat lah. Supaya kita mesti tally permintaan daripada pembeli dan juga pembinaan ataupun penawaran daripada pemaju. Okay. Itu dia. Dan sebenarnya saya tertarik juga ya mengenai cukai, kadar kenaikan cukai yang akan dinaikkan, iaitu cukai SST ya, daripada 6% kepada 8%, dan juga cukai terhadap iaitu cukai barangan mewah sehingga 5% hingga ke 10%, dan juga cukai capital gain dan juga e-invoicing wajib untuk membayar cukai yang bernilai 100 juta ke atas akan dilaksanakan tidak lama lagi, iaitu akan diperkenalkan. Dan sejauh mana bagi pandangan YB ini cukai ini dapat memberi kesan terhadap pembangunan ekonomi negara secara keseluruhannya? Apatah lagi lebih banyak cukai sebenarnya bagus untuk pembangunan ekonomi negara khasnya, tetapi ianya akan mendatangkan kesan dan juga impak. Pastinya rakyat, keluh kesah rakyat itu juga kita perlu mengambil kira mengenainya, dan juga YB mungkin boleh komen mengenainya. Yalah, memang hasil kerajaan ni ada 3 hasil lah. Yang pertama hasil cukai, dan hasil cukai ni yang terbesar lah. Yang keduanya hasil bukan cukai, dan yang ketiganya penerimaan bukan hasil. Untuk hasil cukai ni memang sebenarnya ekonomi kita ni 1/4 itu bergantung kepada minyak. Maknanya kalau harga minyak naik, kita ada kebaikan dari sudut hasil kita akan bertambah. Petroleum kita, kalau hasil berkait dengan petroleum kita, saban tahun kita dapat dalam 70 ke 80 bilion setahun. Cuma apabila macam sekarang ni harga minyak jatuh, taklah jatuh sangat, maknanya kalau yang waktu naik hari tu 110 US dollar, sekarang ni dalam 85. Jadi hasil kita diunjurkan, hasil berkait dengan petroleum ini daripada 80 bilion akan turun saya ingat ke 69 bilion untuk tahun depan lah. Jadi kita kehilangan dalam 11 bilion hasil berkait dengan petroleum. Jadi untuk tampung ataupun untuk pastikan hasil itu bertambah, memang kita harus kenakan. Tapi sebenarnya dari yang terbesar menyumbang ialah cukai pendapatan. Cukai pendapatan. Kalau ditanya soal SST tadi, sebenarnya kita bertambah dalam 1 bilion saja. Tak terlalu besar sebenarnya. Tak terlalu besar. Sebenarnya tak membebankan, sebab SST ni dia 2 komponen. Satu cukai, dia 2 komponen, dan dia diwujudkan daripada 2 akta yang berbeza. Kalau cukai jualan 10% lah, tapi diserap dalam harga barang, dan cukai perkhidmatan tadi 6% sebelum ini. Tapi sekarang ni akan dinaikkan ke 8. Untuk beberapa perkara item. Untuk beberapa perkara. Tapi sebenarnya kalau dikecualikan perkhidmatan berkait dengan
makanan dan sebagainya, saya nampak yang sebenarnya yang terbesar itu Makanan lah, itulah yang paling banyak sebenarnya. Itu yang paling banyak. Tapi tidak terkena. Tidak Masih kadar terkena. 6%. Ya. Jadi that's why hanya bertambah 1 bilion saja. Okey, dan dalam masa itu juga tadi saya nak kupas berkaitan tentang antaranya berkaitan tentang cukai capital gain ini. Ini menarik perhatian saya untuk kita meninjau bagaimana mereka yang punya kemampuan lebih akan dikenakan cukai lebih untuk membantu mereka yang tidak mempunyai kemampuan itu. Strategi yang banyak kali disebut oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Semua selepas ni kita nak berhenti seketika. Payung Ramah yang telah mencatat kejayaan yang membanggakan atas cetusan ideal marhum Datuk Seri Salahuddin Ayub akan terus diperkasa dengan tambahan penyediaan 200 juta ringgit melaksanakan Payung Rahmah. Ini termasuk jualan rahmah dan pasar rahmah untuk pengusaha, sumbangan tunai rakyat dan sumbangan asas rahmah. Okey, baik, kita masih lagi bercakap soal merealisasikan belanjawan 2024. Tadi kita sedang bercakap berkaitan tentang isu cukai yang mana salah satu komponen yang cukup penting bagi meningkatkan hasil negara. Dan beberapa cukai baru telah pun diperkenalkan dan akan bermula pada tahun 2024. Dan kita harapkan jugalah cukai-cukai yang diperkenalkan ini sistemnya itu betul-betul dapat dijalankan dengan baik, khususnya bagi pengurusan sistem itu sendiri, supaya tidak ada berlaku masalah dalam konteks pengurusan di bahagian bawahan. Cuma salah satu perkara menarik adalah tentang cukai keuntungan modal ni, ataupun kita nak cakap berkaitan capital gain tax ni. Salah satu yang barangkali dapat meningkatkan hasil cukai negara. Mungkin boleh perincikan tentang perkara ini, pandangan daripada YB sendiri. Memang cukai ni kerajaan kena kreatif lah. Kadang-kadang situasi yang menjadi bencana kepada negara tu kita boleh tukar kepada manfaat kepada negara. Saya ambil contoh, macam sebelum ni kita ada cukai makmur, pandemik. Sebab waktu pandemik hari tu ada beberapa syarikat ni yang mendapat keuntungan secara luar biasa. Umpamanya syarikat getah, dia bekalkan peralatan berkait dengan COVID. Dan dengan cukai makmur tu kita boleh dapat sebesar 6 bilion. Saya ingat dalam bajet hasil 2022 tak silap saya. Jadi sekarang ini kalau kita nak maintain jumlah hasil yang sama, yang besar, kita memang perlu perkenalkan cukai-cukai, termasuk yang disebut tadi cukai capital gain tax tadi. Dan ini akan dikenakan kepada pelupusan saham yang pada kadar hingga 10%. Ini juga satu jumlah yang besar, dan saya tak pasti berapa exact figure yang kita akan dapat. Tapi ini macam yang disebut oleh Perdana Menteri, kita mesti fokus lebih banyak untuk mencukai golongan mahakaya, yang 1% ataupun golongan 10%, yang sebenarnya mereka ini mendapat manfaat yang besar kepada kekayaan negara kita. Kalau dulu kita tengok, saya ingat dalam tahun 2011, 2013 ataupun sebelum itu, pendapatan yang kerajaan dapat daripada KDNK negara mencecah 23%. Tapi sekarang ni jumlah tu dah menurun. Saya ingat dalam 15%. Maknanya kalau 1 trilion KDNK, hasil kita lebih kurang dalam 15 ke 16%, lebih kurang dalam 160 bilion saja. Jadi maknanya siapa yang dapat manfaat? Dan kalau kita tengok dari sudut pegangan equity juga, milikan asing masih antara pemegang yang terbesar dalam negara kita, dan mereka ini sudah tentulah mereka yang memiliki syarikat-syarikat syarikat-syarikat besar yang mengaut keuntungan yang besar daripada ekonomi kita. Okey, itu menarik kerana cukai keuntungan modal ini boleh dilakukan sebagai contoh terhadap apa-apa keuntungan modal yang telah pun berlaku bagi saham-saham ataupun aset-aset syarikat tersebut. Cuma saya tertanya juga berkaitan bila waktu yang sesuai untuk kita mulakan memperkenalkan cukai dividen yang seringkali digunakan oleh mereka yang maha kaya, sebagaimana ditunjukkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, untuk meraup keuntungan yang cukup berlipat kali ganda. Kerana cukai dividen ini merupakan salah satu jugalah perkara yang boleh menyumbang kepada keuntungan hasil negara. Ya. Saya nampak
dari segi bila timing tu saya ingat bajet untuk yang akan datang ni kita boleh mulakan. Kerana sudah ada permulaan bagi Sudah ada program model permulaan. ini. Okey, sebenarnya kalau kita bercakap mengenai cukai, pastinya cukai itu memberikan manfaat kepada negara kerana daripada cukai juga hasilnya akan dibelanjakan berbalik kepada rakyat. Dan juga kalau kita sebut je mengenai cukai yang baru-baru ni begitu dekat sekali dengan rakyat adalah mengenai cukai SST yang akan dinaikkan daripada kadar 6% ke 8% tapi bergantung kepada sektor-sektor tertentu ya, iaitu melibatkan sektor hiburan dan juga sektor merupakan orang tengah. Dan juga kali ini kita nak sentuh juga bagaimana sebenarnya apabila bercakap mengenai subsidi ataupun mengenai cukai khasnya, pastinya di luar sana iaitu di kawasan pedalaman khasnya yang mereka yang tidak memiliki ilmu khasnya dalam mengenai pemahaman akan cukai ini akan dengar cukai je melompat terkejut, mulalah akan menyatakan kerajaan tidak adil dalam keadaan ekonomi sedemikian rupa, pelbagai cukai nak dikenakan dan pelbagai cukai mereka harus tanggung. Tetapi bagaimana juga nak memberikan pemahaman yang jelas kepada mereka ini khasnya kepada akar umbi bahawa manfaat cukai ini, bahawa mereka ni lebih memahami akan peranan cukai terhadap pembangunan negara, terhadap dengan apa yang diperjuangkan oleh kerajaan Madani ketika ini. Dia sebenarnya kalau kita tengok dari segi angka, jumlah cukai yang kita kutip daripada SST ni sebenarnya tak sampai separuh pun daripada subsidi yang kita beri. Saya ingat kalau cukai kita kutip dalam 20 bilion, subsidi yang kita bagi macam tahun lepas saja 67 bilion. Maknanya 1/3 daripada subsidi. Dan sebenarnya yang banyak ialah yang kerajaan bagi kepada rakyat, bukan yang kerajaan kutip daripada rakyat. Itu. Dan sekarang ni juga apabila kerajaan menambah sumbangan tunai rahmah kepada 10 bilion yang tertinggi sehingga 3,700 untuk kelompok yang termiskin. Dan itu sebenarnya kita melihat Malaysia ini satu negara yang boleh katakan menepati negara berkebajikan. Kita lebih banyak, kerajaan ataupun negara lebih banyak memberi kepada rakyat berbanding dengan kita kutip daripada rakyat. Rakyat ni maksud saya ialah yang bawah ni lah, golongan-golongan bawah dan pertengahan ini. Itu dia. Okey, baik. Dalam perkara ini juga saya nak menyentuh berkaitan isu Felda yang cukup dekat bagi orang-orang di luar bandar. Felda merupakan salah satu komponen penting bagi tujuan untuk kemakmuran rakyat secara khususnya. Dalam belanjawan kali ini ada disebut berkaitan tentang projek perumahan generasi baharu Felda khususnya di kawasan negeri Pahang. Orang Pahang mesti sukalah kerana bahkan mendapat satu lagi projek yang cukup baik. Bagaimana melihat strategi untuk pembangunan Felda ini, YB? Memandangkan Felda juga sering dibantu daripada projek ekonomi baru sebelum kita bangunkan. Kita nak memastikan supaya warga Felda ini tidak semata-mata mempunyai kemudahan asas, mempunyai akses kepada kehidupan lebih lestari, tetapi kita nak membangunkan mereka supaya mereka juga mencipta suatu perkara industri baru bagi negara kita. Fokus yang harus kita berikan kepada Felda ini supaya Felda ini mempunyai orientasi perniagaan yang betul-betul utuh dan sesuai dengan keperluan semasa. Bagaimana strategi itu harus kita tanam dan kita pasakkan bagi Felda ini untuk bergerak ke arah itu? Tentang Felda ni, saya ingat satu inisiatif yang paling besar yang dibuat oleh kerajaan di bawah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ialah pelupusan hutang. Walaupun memang dari segi atas kertasnya hutang mereka dah dilupuskan saya ingat 2 tahun yang lalu, tetapi komitmen daripada kerajaan untuk membayar itu dibuat oleh kerajaan sekarang ini. Nilai 10 bilion itu sangat besar. Dan ianya sepatutnya menggembirakan peneroka ini kerana bebanan yang mereka tanggung daripada hutang-hutang yang tak wajar itu telah pun dilupuskan. Dan bercakap soal Felda juga, kita sebenarnya tak boleh selama-lamanya kerajaan ini menanggung institusi ini. Kita ada banyak perbadanan awam. Kita tahulah bawah kerajaan kita selain daripada kementerian, kita ada perbadanan awam, baik yang badan-badan berkanun ataupun bukan berkanun. Dan Felda ini salah satu badan berkanun ataupun perbadanan awam yang memang ada tujuan khusus dan memang sebenarnya selama ini terbukti berjaya. Kalau kita tengok kan macam kat tempat saya di Temerloh ataupun di Paka, rumah orang Felda ni lebih mewah daripada rumah orang biasa. Jadi kita nampak dia orang ini memang berjaya. Program yang dibuat oleh kerajaan berjaya. Cuma mungkin ada isu-isu sedikit macam contoh kalau macam generasi kedua dia nak bina rumah sebelah dalam tanah ayah dia tu, dia ada masalah sikit dari sudut
nak masuk api air. Itu saya ingat perlu diuruskan dengan baik oleh kerajaan. Tapi dari segi inisiatif yang disebutkan tadi, saya ingat ada banyak juga Okey, salah satu perkara menarik bila cakap soal Felda ataupun Felka ataupun Risda ini berkaitan isu tanah. Kerana mereka punya akses tanah yang besar dan luas. Dan kita nak cuba banding ataupun selaraskan dengan isu agro makanan, industri tani negara. Dalam belanjawan kali ini saya melihat sejumlah lebih kurang dalam 24 bilion ringgit diperuntukkan bagi 3 kawasan ataupun 3 entiti ini untuk meningkatkan agro komoditi dan juga pertanian mereka. Bagaimana harus difikirkan oleh pengurusan Felda, Felka, Risda bagi memastikan supaya dimaksimumkan penggunaan tanah yang ada supaya kita dalam usaha untuk memberikan pulangan keuntungan kepada warga penduduk Felda dan juga Felka ini, tapi dalam masa sama juga kita boleh bangkitkan satu sektor baru, sektor agro makanan negara yang merupakan satu fokus utama bagi negara untuk kita tidak lagi bergantung semata-mata bagi makanan import. Ya, saya pandangan saudara Dini ni bagi saya menarik sebab portfolio bidang tugas pertanian ni kalau ikut perlembagaan kita ialah bawah kerajaan negeri. Kerana tanah tu bawah dia. Tapi peruntukan yang besar yang diberikan kepada Kementerian Pertanian ini menunjukkan bahawa kita kena ada usaha yang lebih besar daripada kerajaan negeri. Dan tanah yang kita ada ialah tanah Felda, tanah Fekra. Selebihnya ialah tanah-tanah milik kerajaan negeri. Jadi memang saya nampak kalau kita nak memperkasakan sektor agro makanan, tumpuan kita ialah tanah-tanah yang kita ada tadi lah. Felda dan sebagainya, dan begitu juga tanah-tanah milik macam milik tentera yang terbiar dan sebagainya harus kita manfaatkan untuk kita pastikan tahap sara diri bagi barang makanan asas kita ni mencapai 100%, sampai tahap 100. Betul. Itu ya untuk dari sektor untuk keterjaminan makanan ketika ini. Okey, dan YB kita nak sentuh juga mengenai antara peruntukan sebanyak 12.4 bilion untuk Sabah dan Sarawak. Ini pastinya antara peruntukan yang memberikan impak untuk pembangunan negeri-negeri di Sabah dan Sarawak, di mana 6.6 bilion untuk Sabah dan Sarawak 5.8 bilion, dan pastinya bajet ini bersifat untuk pengembangan, urus dan juga pembangunan. Dan kalau untuk tujuan menyeluruh mungkinlah ianya bukanlah satu bajet yang begitu besar ya, kerana ianya ada pertambahan 1 bilion berbanding dengan bajet yang terdahulu. Dan mungkin juga usaha untuk ke arah merealisasikan perjanjian MA63, dan mungkin YB boleh komen mengenainya. Ya, saya nampak tumpuan kerajaan untuk membantu wilayah Borneo ini sangat ketara dalam pentadbiran sekarang. Dan kalau kita tengok dari segi sumbangan royalti petroleum yang kerajaan persekutuan dapat, sebenarnya saya ingat tak sampai 6 bilion pun, termasuk daripada Sabah, daripada Sarawak. Tapi yang kerajaan bagi kepada wilayah Sabah Sarawak ini 2 kali ganda, ataupun saya ingat 4 kali ganda, sebab 6 bilion tadi termasuk royalti Terengganu. Jadi dan memang bagi saya itu satu tindakan yang wajar, kerana kita tahu prasarana ataupun infrastruktur di dua-dua negeri itu masih terkebelakang. Wabi, bercakap soal Sabah Sarawak ni, saya nak menarik perhatian Wabi untuk melihat bagaimana ekonomi baru yang boleh dibangunkan, khususnya di kawasan berdekatan dengan Kalimantan. Indonesia sedang bergerak begitu aktif di Kalimantan untuk membangunkan ibu negara mereka yang baru. Rugi kalau kita tidak melakukan sesuatu di kawasan sepadan itu, kerana ianya merupakan peluang ekonomi yang cukup besar. Apatah lagi kita ada Pen Bordeaux yang juga begitu dekat juga sebenarnya di kawasan Kalimantan ini. Dana peningkatan bantuan ataupun dana khusus kepada Sabah dan Sarawak meningkat pada tahun hadapan. Sekarang ni tinggal tiba masanya bagi Sabah dan Sarawak juga memainkan peranan mereka untuk menyambut apa yang telah diberikan persekutuan dalam bajet mereka selepas ini yang mereka akan bentangkan nanti. Pada perkiraan YB sendiri, apakah perkiraan harus dilakukan oleh kedua-dua negeri ini bagi menyambut apa yang telah diberikan persekutuan? Dalam masa sama mereka mengambil juga tanggungjawab untuk memastikan supaya mereka melihat struktur-struktur ekonomi industri baru yang boleh dibangunkan sekitar kawasan-kawasan sepadan ini. Tanggungjawab yang paling penting yang dimainkan oleh kedua-dua negeri ini ialah membina ataupun membantu mewujudkan satu kerajaan persekutuan yang stabil. Dan kita nampak memang mereka memainkan peranan yang sangat besar. Sebab itu sekarang ini antara daripada 147 ahli parlimen kerajaan, sebahagian besarnya ataupun boleh kata hampir semua daripada Sabah Sarawak bersama dengan
kerajaan persekutuan, dan itu membantu kestabilan ataupun kukuhnya kerajaan kita untuk bergerak. Itu yang pertama. Yang keduanya, peranan dari sudut ekonomi saya setuju, kerana memang bila Indonesia dah fokus untuk membangunkan Kalimantan sebagai bandar ibu negara dia, jadi kita harus mengambil peluang lebih-lebih lagi dengan pembinaan Pem Borneo yang saya ingat jangka siap dalam tahun hadapan. Itu akan menjadi tumpuan baru ataupun ekonomi baru lah yang penting kepada kita. Okey, baik. Selain daripada isu ni, saya nak bergerak kepada isu industri gig. Saya kira ini cukup dekat juga kepada orang muda secara khusus, dan kita pastikan industri gig ini bukanlah satu industri yang second industry ataupun second pekerjaan kepada mereka, kerana ia mempunyai peluang cukup besar. Oleh itu, kalau saya melihat antara strategi dilakukan kerajaan untuk meningkatkan taraf industri gig ini adalah soal had caruman padanan kerajaan di bawah program Aisaran KWSP ditingkatkan kepada RM500 setahun terhad kepada RM5,000 seumur hidup. Juga salah satu juga yang menarik adalah berkaitan tentang perlindungan sosial kepada pekerja gig. Dua strategi ini complement each other. Satu untuk jangka masa panjang bagi mereka, mendapatkan pulangan nanti. Satu lagi berkaitan tentang isu keselamatan mereka ini sendiri. Cuma yang saya ingin bertanya berkaitan tentang bagaimana pelah regulasi yang harus dimainkan oleh pemilik industri gig ini. Syarikat-syarikat yang menjadi pentadbir bagi industri gig ini. Mereka perlu menyambut baik usaha kerajaan sudah memberikan suatu perkara, dan mereka juga perlu melakukan regulasi yang penting. Justru itu, dalam konteks ini, apakah harapan daripada YB sendiri supaya pemain-pemain dalam industri gig ni seperti pengelola, pengendala memainkan peranan mereka supaya mereka tidak meminggirkan pekerja-pekerja ini atas alasan kerana mereka lah mengawal regulasi tersebut? YB. Ya, memang tumpuan daripada kerajaan kepada pekerja gig ini sangat besar. Selain daripada yang Dini sebut, SJKP tadi sebenarnya tumpuan kita ialah untuk mereka. SJKP ni maksudnya mereka yang tak ada slip gaji, mereka boleh buat pinjaman untuk beli rumah. Kan, dengan jaminan sebesar 10 bilion, itu saya ingat sebahagian ataupun sebahagian besar daripada kebimbangan mereka ni dah terjawab. Berbalik pada soal KWSP tadi, ini sebenarnya satu benda yang sentiasa diberikan perhatian oleh kerajaan, baik kerajaan bawah kepimpinan sekarang ataupun sebelum-sebelum ni. Cuma saya tak pasti, saya agak bukanlah keliru, saya agak tertanya-tanya, adakah benar geran padanan ataupun sumbangan Aisaran. Sebab kalau sebelum ni, waktu zaman Pakatan Harapan dulu, kita perkenalkan sumbangan Aisaran sebanyak 250, menyamai berapa persen, saya ingat dalam 12.5% daripada yang kita carum bagi mereka yang bekerja sendiri. Dan jumlah itu ditambah dalam bajet yang lepas 2023, bajet tahun ini kerajaan tambah kepada 300. Yang sekarang ini tambah ke 500, dan maksimum boleh dapat 5,000 dalam seumur hidup, maknanya dalam 10 tahun lah. Saya nampak ini menggunakan ataupun kerajaan memperuntukkan jumlah yang besar. Dan sama juga yang tadi, yang untuk Aisuri juga ditambah, saya ingat dalam 300. Betul, 300 tahun ataupun 3,000 seumur hidup. Dan ada yang menarik juga ialah program Air Sayang, tak silap saya, diberikan kepada suami. Sebelum ni isteri, tapi dilanjutkan kepada suami. Sebab ada kes bukan kes yang kecil lah, banyak dalam negara kita yang isteri berkerjaya tinggi, jadi suami jaga anak di rumah. Sudah ada pun situasi itu. Sudah ada. Dan itu sebenarnya aspek care ekonomi yang sebenarnya besar, mula dibincangkan sekarang. Maknanya kita memberikan perhatian kepada mereka. Sebab kalau mereka keluar bekerja juga, suami yang keluar bekerja, mungkin dia ada pendapatan dalam 3-4 ribu. Jumlah yang family itu perlu spend untuk bayar orang jaga anak. Betul. Dia lebih besar daripada yang lebih baik. Dia ambil memilih option itu. Jadi saya nampak semua ini menunjukkan bahawa kerajaan benar-benar memberikan tumpuan yang menyeluruh kepada pekerja, bukan hanya pekerja gig, tetapi juga care ekonomi tadi. Dan yang terbaru juga, kerajaan mewujudkan fakulti AI di UTM dengan peruntukan saya ingat 20 juta. Dan ini satu, maknanya kerajaan update dengan pantas apa yang keperluan semasa industri,
supaya dia memenuhi Keperluan pada masa akan datang juga nanti. keperluan pada masa akan Kita bergerak daripada sekarang. Langkah itu telah dimulakan. Itu dia setakat ni. Tak cukup ni. Ya, Banyak sebenarnya tanya. banyak. Dari segi ni banyak juga perlu kita Banyak juga selesa soalan nak tanya kemahiran ni. baru kepada dari segi. Oleh bagaimanapun tidak mengapa, insya-Allah mungkin di lain masa kita akan bertemu lagi untuk bicarakan isu berkaitan tentang belajar awak ni. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi kepada YB Senator Muhammad Hasbi Muda, Ahli Dewan Negara atas perkongsian berkaitan tentang tumpuan terhadap tingkatkan darjat hidup Ya, dan sesungguhnya belanjawan yang diutarakan baru ini merupakan ekonomi manusiawi yang merangkumi, mencakupi untuk keseluruhan golongan. Saya menarik tadi, Itu dia. lelaki pun dapat cakap walaupun Ya. tidak bekerja membantu, ini bukan satu yang cukup menarik. Baik, selepas ini kita nak bersama dengan rakan setugas dari Bilik Berita untuk membawakan perkembangan terkini berita-berita semasa. Namun sebelum itu Kita akan berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kira-kira 500 rakyat Palestin terbunuh dalam satu letupan di Hospital Gaza semalam yang menurut pihak berkuasa kesihatan Palestin berpunca daripada serangan udara Israel. Letupan itu adalah insiden paling berdarah di Gaza sejak Israel melancarkan kempen pengeboman tanpa henti terhadap wilayah berpenduduk padat sebagai tindakan balas terhadap serangan Hamas merentas sempadan ke selatan Israel pada 7 Oktober.
Ia berlaku pada malam sebelum lawatan Presiden Amerika Syarikat Joe Biden ke Israel bagi menunjukkan sokongan kepada rejim Zionis itu dalam peperangan dengan Hamas dan untuk mendengar bagaimana Israel merancang meminimumkan korban awam. Sehingga kini tidak dapat disahkan pihak yang bertanggungjawab terhadap letupan itu. Menteri Kesihatan dalam Kerajaan Gaza yang dikendalikan Hamas, Mai Al-Khaila, menuduh Israel melakukan pembunuhan beramai-ramai. Bagaimanapun, tentera Israel menafikan bertanggungjawab ke atas letupan di Hospital Al-Ahli Al-Arabi di Gaza City dan mendakwa hospital itu terkena pelancaran roket yang gagal oleh kumpulan tentera jihad Islam Palestin di kawasan itu. Jurucakap Angkatan Pertahanan Israel berkata analisis sistem operasi IDF menunjukkan sebaris roket telah dilepaskan oleh pengganas di Gaza berdekatan dengan Hospital Al-Ahli di Gaza pada masa ia terkena. Para penyelidik negara khususnya dalam bidang sains perlu memberanikan diri dan menyumbang dalam industri serta menjadi peneraju inovasi dalam bidang sains, teknologi dan inovasi STI. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pihak industri juga disaran untuk membuka lebih banyak peluang kerjaya bagi pekerja berilmu dan berkemahiran tinggi. Datuk Seri Anwar berkata, komuniti saintifik dan pakar yang mahir dalam bidang masing-masing serta berpengalaman luas perlu menjiwai nilai-nilai madani bagi menabur bakti kepada negara dan rakyat. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Chang Lih Kang pada Majlis Penganugerahan Fellow Akademi Sains Malaysia dan pengiktirafan Top Research Scientist Malaysia 2023 di Ibu Negara malam tadi. Seperti mana saranan di dalam Pelan Hala 7 RDCI negara, saya menyokong SURE untuk mewujudkan satu platform inovasi nasional untuk membawa pihak yang mencari penyelesaian, solution seekers, dan pihak yang memberikan penyelesaian, solution providers, ke arah mempertingkatkan prestasi inovasi negara. Perdana Menteri juga menyeru komuniti saintifik untuk bangkit dan mengharumkan nama negara di perisada dunia menerusi penghasilan produk, teknologi dan perkhidmatan tempatan yang mampu memberikan penyelesaian kepada manusia sejagat. Jelasnya, menerusi inisiatif tersebut, ia mampu mengangkat semula martabat negara serta menstruktur semula ekonomi ke arah Malaysia sebagai peneraju ekonomi di rantau Asia Tenggara. Beliau turut menggesa golongan pakar untuk menjadi pemacu perubahan bagi memperkukuhkan lagi ekosistem STI negara supaya lebih berdaya saing dan mampan. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM akan menambah program baharu dan menambah baik program sedia ada bagi meningkatkan hasil pertanian terutama penanaman padi. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohamad Sabu berkata, usaha itu termasuk penggunaan teknologi terkini dan meneroka kawasan penanaman padi baharu yang akan dilaksanakan menerusi peruntukan Belanjawan 2024 yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Jumaat lepas. Bolehlah kita merancang program-program baru kalau boleh dan menambahkan yang sedia ada supaya ianya lebih efisien, lebih baik lagi, terutama di sudut produk produk yang diusahakan dalam keluasan yang sama, kita nak produk yang bertambah. Ini perlu kepada teknologi baru, pembajaan yang baru, sistem pandangan-pandangan daripada para pensyarah universiti, kandungan tanah, ujian terhadap tanah, ujian terhadap kesesuaian tanah. Semua ini perlu dipertingkatkan untuk kita menambahkan hasil dengan keluasan tanah yang sama. Beliau berkata demikian ketika menjadi tetamu program Ruang Bicara Keterjaminan Makanan terus diperkukuh terbitan bernama TV malam tadi. Pada Belanjawan 2024, KPKM telah diperuntukkan 6.17 bilion ringgit iaitu peningkatan 14.4% berbanding 5.39 bilion ringgit pada 2023.
Rekod tanpa kalah 7 perlawanan Malaysia lebur seiring kegagalan Harimau Malaya menculang trofi Pesta Bola Merdeka 2023 di Stadium Nasional Bukit Jalil malam tadi. Tajikistan sekali lagi menjadi batu penghalang gol di setiap babak, menyaksikan anak buah Kim Pan-gon terpaksa menelan kekalahan 0-2 di hadapan lebih 36,000 penyokong sendiri. Segalanya tampak sempurna di awal babak dengan aksi seimbang disajikan kedua-dua pasukan. Malaysia mengamalkan gaya permainan menyerang sambil Tajikistan mempamerkan disiplin tinggi ketika bertahan, namun sesekali turut mencemaskan kubu pertahanan Malaysia yang diketuai Dion Coles. Sehinggalah pada penghujung babak pertama, kelalaian benteng pertahanan menyaksikan Soirov Rustam berjaya melepasi perangkap offside untuk mudah menewaskan penjaga gol Ahmad Shihan Hazmi Muhammad. Harimau Malaya bangkit dengan serangan lebih tersusun di babak kedua, namun hantaran kurang tepat ke bahagian serangan mudah dipatahkan benteng pertahanan lawan. Ia dibantu dengan ketangkasan penjaga gol Tajikistan, Barotov Dalla yang beberapa kali menafikan peluang jaringan kem negara termasuk peluang terbaik menerusi Faisal Halim pada minit ke-75 yang sekadar singgah di tiang. Usaha berterusan Harimau Malaya kembali ke dalam permainan berlarutan sehingga penghujung perlawanan. Namun ia tampak sia-sia apabila sekali lagi kesilapan benteng pertahanan dihukum Tajikistan menerusi jaringan pemain gantian Sami F. Shahrom pada minit ke-88. Keputusan 2-0 kekal sehingga berakhir 7 minit masa tambahan menyaksikan sekali lagi Tajikistan mengecewakan Harimau Malaya selepas lawan sama turut menundukkan Malaysia di pentas final Piala Raja Thai di Chiang Mai tahun lalu. Dalam pada itu, jurulatih kebangsaan Kim Pan-gon dalam sidang media sejurus kekalahan 0-2 kepada Tajikistan merakamkan permohonan maaf kepada penyokong Malaysia kerana gagal memenangi kejohanan ikonik itu. As a head coach, I'm very sorry for this result. Today way to win approach to the game was nothing wrong. Player side, to me, still very proud of that. We play against a ranking 110 level. Still, we attack them. We dominate game. Could be happen. I was mentioned that one day we will lost because we can compete, but it doesn't mean we always give you winning. Performance side, anyone could make any mistake. So some mistake was there. I think we will learn from that kind of mistake. Seperti Malaysia, Tajikistan yang pertama kali beraksi di pentas Pesta Bola Merdeka menggunakan peluang beraksi dalam kejohanan jemputan itu sebagai persiapan sebelum menghadapi Piala Asia 2023 yang dijadual berlangsung di Qatar awal tahun depan. Baik, sekian dari Bilik Berita. Assalamualaikum dan salam hormat. Payung Rahmah yang telah mencatat kejayaan yang membanggakan atas cetusan ideal marhum Datuk Seri Salahuddin Ayub akan terus diperkasa dengan tambahan penyediaan 200 juta ringgit melaksanakan Payung Rahmah. Ini termasuk jualan rahmah dan pasar rahmah untuk pengusaha, sumbangan tunai rakyat dan sumbangan asas rahmah. Tan Sri Ada Pertua, bakat-bakat kreatif tempatan akan terus disokong. Lebih banyak karya seni yang menunjukkan keupayaan dan potensi luar biasa.
160 juta ringgit disediakan bagi manfaat penggiat seni. 60 juta ringgit di bawah dana kandungan digital mempromosi karya tempatan yang berteraskan nilai kenegaraan. 90 juta di bawah inisiatif Film in Malaysia Incentive menggalakkan penghasilan filem bertaraf antarabangsa. 10 juta skim dana padanan My Creative. Okey, ni tajuk yang cukup menarik minat kita. Apatah lagi melihat kepada anak-anak muda yang bakat pemikirannya sangat-sangat luar biasa. Content creator kita sekarang ni bermacam-macam dengan idea yang cukup bijak. Malahan banyak content creator juga telah pun melakukan sumbangan pemikiran idea kepada masyarakat. Betul. Ni salah satu perkara yang cukup penting kerana content creator kita pun dah berubah dah. Betul. Kalau dulu lebih banyak buat content untuk diri sendiri semata-mata, tapi sekarang dah berubah dah. Mengikut kepada peredaran zaman dengan keperluan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat, keperluan untuk meningkatkan juga warisan tanah air negara juga telah pun dibangunkan oleh content creator dan kita nak bercakap soal perkara ini, industri kreatif tanah air negara. Ya, dan menyedari kerajaan juga turut menyedari akan peranan industri kreatif ini, dan berikutan itu sebanyak 160 juta ringgit telah pun diperuntukkan dalam belanjawan 2024 untuk memperkasakan lagi sektor industri kreatif ini. Bak kata Ashraf tadilah kan, sebenarnya sangatlah kreatif anak-anak muda ini, dan sebenarnya dengan suntikan dana ini akan membuatkan lagi perjalanan mereka ataupun untuk perkembangan dalam industri negara menuju ke peringkat antarabangsa, sekaligus ianya akan kembali semula kepada negara sebagai penjana ekonomi negara. Betul, dan kita nak bangunkan lagi. Sangat penting, dan kita nak bangunkan lagi bakat-bakat kreatif tempatan, dan untuk itu kita nak bercakap berkata perkara ini menyokong bakat kreatif tempatan. Kita bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif kumpulan My Creative Ventures, iaitu Puan Zainariah Johari. Selamat datang. Muka sangat tersenyum. Apa mana tidaknya tadi kita baru dengar 10 juta ringgit diberikan kepada My Creative, tetapi bukan untuk My Creative semata-mata, tetapi My Creative adalah bertanggungjawab untuk memberikan padanan bakat kreatif kepada anak-anak muda secara khususnya. Pandangan awal, ini secara spesifik diumumkan oleh Perdana Menteri. Maknanya Perdana Menteri mahu ada sesuatu suntikan diberikan kepada bakat-bakat tempatan anak-anak muda ini. Puan, melalui kenyataan dan juga pembentangan ini, My Creative sendiri, bagaimana pandangan anda untuk permulaan ini? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam Malaysia Madani. Terima kasih bernama kerana memanggil saya hari ini. Dan betul, senyuman ni senyuman kreatif yang gembira. Sebab dengan baru-baru ni pada 13 hari bulan Oktober hari itu, Yang Berhormat Perdana Menteri kita telah mengumumkan bajet untuk industri kreatif sebanyak 160 juta. It's significant amount tu, dan ada pecahan dia yang tadi kita sedia maklum. Kalau saya diizinkan, 90 juta adalah untuk FIMI, 60 juta dana kandungan digital untuk beberapa bahagian DKD, dan 10 juta Alhamdulillah specifically untuk My Creative Venture. Jadi kami sambut baik, kami teruja, berdebar-debar juga tunggu, sebab dia informasi tu embargoed. Jadi kita macam tunggu nak duduk viral lah. Jadi ini kali pertama pula tu diumumkan Ya betul. Ya betul. Jadi kami disambut baik oleh penggiat seni, disambut baik oleh kami, dan syukur alhamdulillah. Okey, ini satu usaha yang cukup menarik, dan saya kena buat kerja lebih lepas ni. Banyak tugasan perlu dilakukan. Dan dalam konteks ini, dengan bajet yang telah pun diberikan secara khusus pula kepada My Creative 10 juta ringgit, bagaimana ia akan mempengaruhi kepada perkembangan bakat anak-anak muda dalam industri kreatif ini? Puan. So dana 10 juta untuk My Creative Venture sebenarnya adalah dana padanan. Maknanya maksudnya kita nak menggiatkan, kita nak menyeru anak-anak muda kita, penggiat tak kira tua ataupun muda, tapi untuk apply dana itu pada kami. Dan padanan maknanya supaya ada, kata orang tu, skin in the game lah. Kita kena bagi dana ni secara berperingkat. At one point kita bagi jumlah yang penuh. Jadi saya pun dah bergiat dalam industri ni agak lama, dan saya telah melihat perkembangan yang sangat encouraging. Dan at this point, bila kita menggalakkan mereka untuk memberi padanan, maknanya on your own pergi cari di luar sana. Maknanya kalau idea tu bagus dan ada pihak lain selain daripada kerajaan melalui My Creative Venture yang sanggup dan nak support, maknanya idea tu dah memang cantik dan matang. Ada nilai komersial terutamanya, ya Ashraf. Yes, itu maksudnya padanan kami. Saya yakin kat luar sana tu dah ada yang mata tu bersinar-sinar bila cakap mengenai dana kan. Dan tanya juga sebenarnya bagaimanakah cara-caranya untuk memohon skim dana padanan My Creative, dan
apakah kelayakannya dan bagaimanakah juga cara pemprosesannya? Alright. So buat masa ni detail perincian untuk permohonan dana padanan adalah masih di dalam perincian. Tapi saya menyuruh pada mereka yang menonton dan juga kami ada dalam website kami lagi untuk keep in touch dengan sentiasa melihat kami punya social media kami sebab kami akan membuat pengumuman. Tapi secara basic idea tu anda dengar sikit lah kan. Basic idea dia. Kita nak So dengar. kalau pemohon tu nombor satu, dia perlu merupakan organisasi yang berdaftar. Right? Dia tak boleh not individu lah. Okay. Dia kena berdaftar sekurang-kurangnya 1 tahun dan tidak ada tak bankrupt, tidak ada apa-apa yang anything yang berkaitan yang negatif lah. Itu basic sebab kami tidak fund individu. Kami fund organisasi berdaftar. Reason being kita kena treat seni dan kreatif ni sebagai sesuatu yang ada disiplinnya. Sebab sebenarnya dana kami bertanggungjawab untuk memberi dana pada mereka yang berkelayakan. Pada masa yang sama kami kena laporkan pulangannya kepada negara. Selain daripada memberi pekerjaan, selain daripada mengkayakan khazanah kita, selain daripada creating awareness, at the end of the day kita kena report pulangan kepada negara. Jadi atas dasar itu kena ada business sense juga. Okey. Baik, salah satu juga saya difahamkan My Creative Venture juga ada menyebut berkaitan tentang kandungan dana digital. Kandungan digital ni seperti sekarang ni lah kan, macam anak muda. Saya sekarang tak cakap pasal anak muda je. Sebab kandungan digital ni pun pelbagai lapisan usia. Saya tengok juga ada makcik umur 40-an ni, 50-an pun dah pandai menggunakan aplikasi teknologi untuk membangunkan kandungan digital. Mungkin diterangkan tentang perkara ini dan bagaimana My Creative melihat tentang pembangunan kandungan digital ini buat masa sekarang. Bukan 40-an je Syam. Mak saya 84 kan, minta handphone nak shopping Lazada, dia minta nombor kredit kad ke apa. Suspend saya. Jadi the kedigitalan informasi dan consciousness rakyat Malaysia ni sangat tinggi dan kita merupakan I think top 5 pengguna in the world yang high dari segi di Asia kita ada ranking pertama sebenarnya. Ya betul. So dana berbalik pada dana kandungan digital, bagi My Creative Venture kami mula menguruskan dana itu bermula pada tahun 2022 dan specifically untuk My Creative Venture adalah kami fokus pada industri muzik sebenarnya. Jadi saya cerita pasal MyCV. Jadi pada 2022 kita telah menguruskan, kita telah 17 penerima dalam tahun 2022. Jadi untuk 2023 itu sekarang dia ada 3 kategori. Nombor 1 adalah dana persembahan muzik. Jadi pemohon kenalah apply dan buat persembahan muzik tapi bertiket again back to your business plan. Dia tak boleh you nak buat konsert short sekadar ada dah habis. Tak boleh. Tak boleh. Dia kena ada present business plan. Berapa you target audience, berapa harga tiket, merchandise you macam mana. Sebab again kita nak menggalakkan business consciousness. So dana persembahan muzik. Kedua adalah dana keboleh pasaran domestik. Dan ketiga adalah dana pasaran antarabangsa. Itu 3 kategori untuk 2023. Dan saya ambil peluang lah di sini sebab dana tu sekarang buka ni. Jadi siapa yang menonton masih lagi terbuka. Please apply. Dan masih lagi ada belanjanya pun. Masih ada lagi. Jadi kita tutup untuk persembahan muzik and domestik 3 hari bulan November. Dan kita akan award insyaAllah by December. Tapi mereka boleh perform tahun 2024. So yang 2 tu tutup November 3rd. Dan yang ketiga dana ke antarabangsa kita buka sepanjang tahun. So itu adalah kalau musik antarabangsa ni lebih kepada muzik jugalah, industri muzik juga. Sebab kami so when we talk about digital, Ashraf, maknanya maksud kami you have to record digitally. Extra kalau you boleh have your virtual concert. Bila you record digitally, asset tu jadi milik producer dia. Dan dia boleh sell tu. Kita ada partner yang dapat yang sell to broadcast station. So dia maknanya dia kena ada dalam pemikiran mereka kemampanan dan kelestarian apa dia buat, because you are producing your IP dah. Think like bukan hanya konsep semata habis di situ. Bukan, because long term this is long term business sebenarnya. Long term. Cuma berkaitan tentang perkara ini bila cakap muzik dan sebagainya ini, ada yang bertanya jugalah, adakah ia ini hanya tertumpu kepada artis-artis tempatan yang sedia ada yang mungkin sudah ternama saja boleh ataupun sesiapa sahaja. Ataupun sesiapa saja. Macam orang baru macam saya ni kan, boleh jadi muzik. Lepas ni terus jadi artis. Betul ada bakat-bakat terendam kan. So dia macam ni. Imagine kita ni nak invest Bila kita invest, kita ada portfolio. Startup atau middle range yang and then kita ada
winning horse lah kata orang ya. So dana kami sifat dia bukanlah hanya untuk yang winning horse. Dana kami daripada budak band ataupun mereka yang sedang nak menaikkan nama mereka, jadi lapisan demi lapisan betul, di situ betul. Jadi kita inklusif. So everybody gets peluang yang sama dan kalau yang dah mature tu memang merit dia lain. Tapi imagine kalau kita kena fikir lebih besar daripada it's only for nama-nama yang tersohor. It's not quite sedemikian. Kita kena fikir some of the crew tu bila dia belajar daripada crew yang dah mature, dia juga akan dapat knowledge dan dia juga this is how they do it. Jadi saya harap saya menjawab soalan Ashraf yang dana kami memang untuk pelbagai lapisan and memang ada either you're startup or you sudah matured and then dia based on merit. Penting. Salah satu lagi, maaf saya bertanya ni, sebenarnya pertama kali kita, sebab saya beranggapan adakah ini kepada artis-artis yang baru nak naik ataupun artis rakaman bagi untuk membina rakaman album itu saja, ataupun sebenarnya ini juga boleh diterima ataupun dimohon oleh sebagai contoh syarikat-syarikat rakaman yang baru nak bertapak. Adakah mereka ini boleh juga terkategori dalam dana seperti ini? Okey, soalan syarikat rakaman tu sebenarnya mungkin ada perbualan di luar sana kita tend to bagi syarikat rakaman. Sebenarnya saya nak jawab khusus tu adalah itu kategori anugerah contoh kita menyokong pemenang katakan best new artist ya. Penerima yang saya boleh sebut adalah contoh seperti Jananik, dia pernah menang dan jadi artis baru kita ni dia memang duduk di bawah label. Betul. Jadi kita bagi pada artis itu melalui label yang mewakili mereka. So bukanlah kita bagi pada label itu sebab kalau Nurul dan Ashraf ingat earlier on saya kata kita tak bagi individual sebab kita tak percaya maybe artis tu baru nak entrepreneurship ni kadang-kadang artis kita ni terlebih kreatif tu macam alamak dia miss a few things. Jadi kita tak bagi individu, kita bagi label untuk menguruskan itu artis tersebut. Jadi it's quite specific to pemenang lah ya. Okey saya kira jelas lah ini akan bergerak. Dan puan kita nak tahu juga apakah antara perubahan ataupun penambahbaikan yang mungkin ada dalam skim dana padanan MyCreative ini dan khasnya pada industri muzik pada 2024 pada masa akan datang. So skim dana padanan baru, right? Tapi kalau I would like to answer dari segi penambahbaikan untuk DKD kita. So apa yang kami akan buat adalah macam kembara DKD kita akan jumpa bakal pemohon. Jadi saya nak again call to action ni 21 hari bulan kami akan berada di Kota Kinabalu. Ya. Oktober 22 hari bulan kita akan berada di Kuching 22. Ini dua negeri yang banyak sangat wakat ni. Maaf 24 hari bulan kami di Kuching dan 28 hari bulan kami akan ada di Kuala Lumpur. So the program is we have something called AMA, Ask Me Anything. Jadi dulu especially masa pandemik kita buat semua virtual tapi penambahbaikan kami untuk tahun ini this is the last kita tinggal 2 bulan lagi kan. So kita akan jumpa dengan penggiat, datang jumpa kami, tanyalah apa nak tanya. So we will be doing a face to face punya interaksi untuk 3 tarikh yang saya sebutkan tadi untuk DKD lah. Ini menarik juga kerana dari situ juga sebenarnya boleh mendapatkan idea apakah nak dirangka untuk tahun depan, apatah lagi ada dana secara khusus. Tahun hadapan kerana sudah ada beberapa dana khusus pastinya selepas mendengar tu mereka ni ataupun pihak Kementerian Keuangan ni apabila membuat bajet berdasarkan permintaan, pastinya mereka sudah ada dapat rangka di peringkat mereka juga pun ada rangka untuk tahun depan kan. Sebenarnya ke mana hala tuju nak dibawa tentang geran padanan ni? Adakah semata-mata dalam industri kreatif muzik semata-mata ataupun ingin dipecahkan lagi kepada industri kreatif yang lain? So sebab DKD kita fokus pada muzik, so kita punya dana padanan adalah untuk seni persembahan atau seni persembahan and then mungkin literature. Kita tengok kita akan open tapi dia harus di bawah kategori kreatif tapi dia lain daripada muzik. Bukan juga konten pun tidak sebab konten kita dah ada finance. Betul, ada finance. Seni persembahan can be theater, it can be dance performance. Perfilman sudah ada perfilm. Betul. And then gaming dah ada MDEC. Jadi it's more to merancakkan lagi penggiat di luar sana yang funding untuk arts ni kan agak terhad kan. Jadi so kita buka
more than for music, dan juga IP baru. Contoh, katakanlah a certain dance company 2023 ni dia dah buat satu persembahan teater ataupun satu persembahan tarian di teater-teater tempatan kan, tapi tahun depan kalau dia nak apply dana kami, dia kena IP baru. Dia tak boleh nak buat restaging lah. Sebab kita nak rakyat kita think about benda-benda baru, inspirasi dan berinovatif. Dia boleh juga combine dengan, we'd like to see something innovative like penggunaan digital technology into your theatre. Maybe mapping on your screen. Wallahualam, kita sebab bila kita buka je dana kreatif ni, tengoklah jenis-jenisnya yang kita akan masuk. InsyaAllah kita harap lebih ramai lagi rakyat Malaysia akan be inspired and teruja and start thinking sekarang lah. Dia tak lama lagi nak buka ni. Saya rasa Ashraf pun sekarang ni sambil-sambil tanya tu. Sebenarnya saya berfikir juga tentang satu pilihan antara ni sebagai contoh kan. Barangkali dia usyar mungkin boleh dipertimbangkan juga untuk antarabangsa kan, industri kreatif dan juga penglibatan antarabangsa. Adakah ada kemungkinan untuk dipertimbangkan sebagai contoh dana padanan bagi konteks pembikinan satu international conference ataupun pertandingan international yang melibatkan kreatif, melibatkan international yang datang kepada kita, International Week sebagai contoh. Adakah ini merupakan salah satu barangkali boleh dilihat sebagai sebahagian daripada penyaluran dana-dana tersebut? Sebab saya teringat saya ke Korea pada tahun ini, saya melihat bagaimana Korea sudah mempunyai ada International Dance Week yang dilakukan, dipecahkan di bahagian Busan, di bahagian Seoul. Jadi ia melibatkan antarabangsa termasuk juga membawa bakat-bakat kreatif tempatan, dan masa itu kita dapat lihat betapa kreatif yang boleh dikomersialkan. Adakah ini juga antara barangkali boleh dilihat sebagai sebahagian daripada idea-idea ni? Possible, insyaAllah. Sebab saya faham maknanya bila kita ada, katakan macam Ashraf bagi contoh Dance Week di Korea, right? Sebab we are looking into Hari Music Malaysia, right? Itu ataupun adakah kami akan support anything berbentuk ilmiah, conference tu berbentuk ilmiah. So it is something that we will look into. Sebab kita memang sebab bagi saya kreatif dan arts ni, saya selalu kata dia higher thinking order, daya pemikiran yang tinggi. Kalau kita tengok orang yang berkarya sama ada dalam negara ataupun di luar negara, they are not just, it's beyond song and dance sebenarnya. Sebab saya sekarang berada dekat situ, sebab saya melihat bagaimana program tersebut akhirnya memberi impak ekonomi kepada ekonomi hiliran. Betul. Dan menariknya kalau seperti di Korea tu, dia dah menjadi sebagai salah satu program tahunan wajib bagi negara tersebut. Terus ada idea. Okey, betul. Banyak idea Ashraf. Okey, dan sekarang ni kita nak sentuh pula mengenai belanjawan 2024 untuk menyokong bakat kreatif tempatan. Kita tinggalkan seketika mengenai daripada sudut My Kreatif. Dan Puan Zainaria, kita nak tahu juga mengenai duti hiburan sebanyak 25% telah pun dikurangkan sehingga 10% kepada pengunjung-pengunjung di pawagam. Ini merupakan antara satu inisiatif dilihat untuk menggalakkan orang ramai untuk kembali semula mengunjungi pawagam dan khasnya. Dan mungkin Puan boleh kongsikan juga mengenai impaknya daripada pelaksanaan duti tersebut. Okey. So berita tu memang macam durian runtuh sebenarnya. Sebab banyak yang bila kami proses permohonan, bila kita minta line item budget, antara keluhannya is 25% duty hiburan. Sebenarnya kita punya Entertainment Act di negara kita 1953. Lepas tu kita revise 73. But it's never been dimansuhkan, right? Jadi itu memang durian runtuh. 25% tu adalah angka yang besar. It's a huge amount. So imagine yang daripada 25% tu balik kepada penggiat kita, dan juga itu untuk penggiat tempatan dan juga untuk antarabangsa dikurangkan kepada 10%. Betul. So bagi tempatan seharusnya dia akan lebih people can buy tiket, harga tiket boleh dikurangkan, right? Jadi kita boleh menimbulkan kita boleh create lebih banyak audience baru. Sebab salah satu cabaran yang kita penggiat kita ni is ticket sales. And then audience kadang-kadang kita pergi teater, kita pergi galeri, orang sama aja, right? Betul. So can you imagine bila kita bring this down, ticket can be cheaper. Lepas tu kita ada juga usulkan pada pemohon from My Creative Venture, kita kena ada kategori tiket ramah sebenarnya. Itu kami usulkan kepada mereka, setiap pemohon, if you have maybe first ada maybe untuk 50
tiket ataupun certain percentage sebab kita nak menggalakkan lebih banyak rakyat Malaysia. Arts is for everybody. Dia bukan untuk mungkin dengan pembelian tiket lebih banyak ada dapat pengurangan harga di situ ya. Yes, tiket. Lepas tu dan for international pula, imagine kalau 10% bolehlah lebih banyak lagi international act masuk ke Malaysia. And then tourism, foreign arrival, tourism dollar. Ini kita nak bincang berkaitan dengan pelancongan dan juga bagaimana pengaruh daripada artis luar negara yang masuk negara kita dan boleh pertukaran ilmu pengetahuan itu sangat penting juga untuk memantapkan lagi industri tempatan. Semuanya selepas ini kita nak bincang. Jaga mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani. Saya ingin berkongsi satu inisiatif baru yang membentuk masa depan negara kita. Dasar Perkongsian Data Nasional atau NDSP. Pada tahun 2022, kerajaan telah melancarkan NDSP, iaitu Dasar Nasional yang inklusif dengan matlamat untuk memupuk perkongsian data merangkumi sektor awam, swasta dan rakyat. Dasar ini adalah kunci utama dalam usaha membudayakan persekitaran perkongsian data yang bukan hanya kondusif tetapi juga transformatif. Matlamatnya adalah untuk menyerlahkan potensi data, meningkatkan kualiti dan ketelusan penyampaian perkhidmatan, merangsang inovasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui penyelesaian berasaskan data. Pembentukan NDSP merupakan anjakan ke arah sebuah negara berpacukan data dengan kebolehcapaian dan kegunaannya menjadi teras landscape digital kita. Menerusi penglibatan secara aktif dalam inisiatif ini, kita sedang membina asas kukuh untuk evolusi ekosistem digital yang seterusnya. Dengan pelaksanaan NDSP, kita sedang memulakan langkah untuk membina asas digital yang selamat untuk Malaysia. Perkongsian data secara bertanggungjawab dan beretika akan membuka potensi baru untuk rakyat dan ekonomi negara, sekaligus meningkatkan daya saing di peringkat global. Saya menggalakkan segenap lapisan masyarakat agar dapat menyokong dasar ini dan meneroka pelbagai peluang yang ditawarkan melalui perkongsian data. Bagi meningkatkan kesedaran dan mengumpul maklum balas mengenai NDSP, Kementerian Komunikasi dan Digital telah memulakan siri bual bicara berhubung Dasar Perkongsian Data Nasional melalui kerjasama di antara Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia ataupun MDEC, Malaysia Kini dan Digital News Asia dengan sokongan KKD. Siri ini bertujuan mendidik rakyat mengenai manfaat dan cabaran perkongsian data, di samping mengumpulkan pendapat serta cadangan bagi meningkatkan dasar dan pelaksanaannya. Penyertaan aktif anda dalam perbincangan ini akan memainkan peranan penting dalam membentuk amalan perkongsian data di Malaysia untuk membawa kita ke arah dunia digital yang selamat dan dinamik. Dan marilah kita bersama-sama memulakan perjalanan yang luar biasa ini. Okey, walaupun kita melihat tak berhenti tadi, kita bersambung bercerita tentang isu ni kerana itulah industri kreatif ni, itulah menariknya kan. Banyak perkara-perkara yang boleh kita lakukan. Betul. Okey, nak bercakap berkaitan tentang industri kreatif ni, tidak boleh tidak saya tertarik untuk bercakap soal isu pelancongan. Kerana ia sangat berkait rapat. Kalau saya lihat di sini bagaimana strategi oleh kerajaan berkaitan industri pelancongan ini, untuk mempromosikan pelancongan negara ada 350 juta ringgit dibangunkan dan juga ada bantuan khusus bagi aspek kebudayaan lebih daripada 200 ringgit akan dapat. Cuma saya nak pastikan soal kebudayaan, warisan yang seringkali Datuk Seri Anwar Ibrahim sebut, untuk kita naikkan lagi, kita tak nak ia hanya semata-mata warisan
kebudayaan dan begitu sajalah. Kita nak ada unsur-unsur kreatif itu dibawa masuk. Betul. Dan juga unsur-unsur komersial itu dibawa masuk. Pandangan daripada Puan sendiri, bagaimana integrasi antara warisan yang kita ada dengan keperluan komersial itu harus untuk dipadankan sekali bersama-sama. Akhirnya akan membina satu produk pelancongan pula. Bagaimana? Tu best soalan tu, Ashraf. Ya. So I hope I do justice lah. Okay. Dan memang 2026 adalah tahun Blawat Malaysia. Betul. Ya. Dan kita target around about 27 million kata saya, ya. Dan turis, dan memang while Motec is marketing negara kita, I would like at the same time kita kena seiring to create product untuk tourism selain daripada tempat-tempat yang mereka pergi. Betul. Kenalah juga apa teater yang performing. Macam I think kalau if I may kata Phantom of the Opera di West End, ya, it is a 37-year-old performance. Yes. 37 tahun. Tahun 86 dia buka mula-mula sekali di London. Tahun 88 dia buka di New York. And lagu Phantom of the Opera saya ingat tapi ya. Jadi kita kena fikir long term. Jadi going back to industri kreatif, apa yang kami support dan promote, and hopefully daripada tahun depan kan 24 25 kita ada 3 tahun nak create atau nak create discover beberapa produk-produk baru, insyaallah. Dan itu adalah penting sebab, and then going back to your question of antara khazanah heritage dan ni, saya nak bagi satu contoh penerima dana DKD kami di tahun ini. Sebab kita akan live by example kan. Dan it's really good. Dia adalah mengkolaborasi gamelan performance and digital experiential. Dan pada masa yang sama, Ashraf suka ni, dia punya landas ialah 11 years of research by a certain doctor di universiti tempatan kita. It is sesuatu, bila saya tengok tu saya nak nangis pun ada sebab macam sangat hebat. Proud, ya? Very very proud, very powerful performance. 3 KSU hadir untuk menghadir show tu. Itu adalah di bawah dana kandungan digital My Creative Venture di bawah sokongan KKD. Dan just to share with you, performance itu adalah antara shortlisted untuk dibawa ke COP28 di Dubai. So can you imagine? Jadi dia adalah strength dia is gamelan, which is very traditional. Dia combine dengan digital experiential. Dan dia punya naratif sangat ilmiah, sangat pasal seperti kajian seperti tadi yes, tu. Dia masukkan current environment. It is excellent. Dan saya harap lebih banyak Malaysian akan dapat lihat performance. Kalau boleh sebutkan namanya, kita nak boleh. Ia adalah Seruan Setu oleh Rhythm and Bronze dan di bawah dana kandungan digital. It's shortlisted. Saya boleh membayangkan bagaimana impak itu. Dan lagi satu saya nak cerita, salah satu applicant kami, dia ambil 7 lagu dan short act of Bawang Putih Bawang Merah. Si Tanggang. Banyaklah cerita-cerita elemen tu. Dan dia telah innovate and make it very current, and persembahan nyanyian kanak-kanak, and very inclusive sebab audience dia pelbagai bangsa termasuk foreign expat kita. Hall tu penuh dan kanak-kanak macam berebut nak naik stage. So saya tengok perkara tu, saya kata kita punya content tu, itu adalah khazanah lah. Macam cerita-cerita dongeng Melayu, Si Tanggang, Batu Belah Batu Bertangkuk, Bawang Putih Bawang Merah dan sebagainya. Ada 7 stories intertwined dan dibuatkan persembahan baru. Ada rap dia. So saya sangat hopeful dengan industri kita, bakat kita, musician kita. It's fantastic. Dan pasal itulah yang dana 160 juta ni akan sangat bermakna, dan kita kena mempergunakan sebaik mungkin sebab insyaAllah we will get there. Ashraf, we are getting there. It's fantastic. Okay, sebenarnya saya nak sentuh juga Puan ya. Kita bercakap mengenai dana ya, tapi kita tak boleh melihat sekadar pendanaan semata-mata ya. Dan aspeknya itu membabitkan pembangunan polisi dan kebajikan para pemain industri kreatif, seperti isu hak cipta yang perlu dijaga, dan juga pemain industri yang membangunkan kandungan kesemua tata kelola, dan juga urus tadbir ini perlu dilakukan secara kemas. Maksudnya polisi
polisi ini daripada segi perundangan khasnya dan juga pentadbiran yang telus, cekap dan berintegriti. Itu khasnya, dan mungkin Puan boleh ketengahkan ataupun perlu usulkan apakah yang perlu kita lakukan bagi memastikan kelancaran tersebut dapat, maksudnya dia tidak terhenti setakat situ saja. Sekiranya ada dana tetapi tidak diuruskan dengan begitu halus sekali, dia akan mengakibatkan ada orang kata apa, akan ada sekadar ada saja. Ya, ataupun ada kebocoran, kelompongan di situ. Betul. So pasal tu Nurul, saya sebut earlier tadi, nombor satu kita cerita pasal dana lah, full dana lah, macam DPD. Syarat dia pun kena macam tak boleh individu. Organisasi kena berdaftar, kena ada at least 1 year, and then you punya accounting report kena ada. So itu baseline lah, kena ada semua tu. Okay. Lepas tu bila nak apply pula, kita bila permohonan dia sangat disiplin dia agak tinggi, sangat tinggi, sebab kita ada jawatan kuasa pitching, kita ada jawatan kuasa pelulus, dan in between bila dah dapat tu kita akan buat macam pit stop, kita akan panggil dia, come and present, cuba cerita how is your update kami, ticket sales macam mana, what is your kekangan. Jadi itu adalah kita punya penggiat. Jadi organisasi seperti My Kecil Venture, kita bertanggungjawab untuk build capacity mereka. Maknanya kita akan bantu, katakan concert for children, kenapa tak connect dengan sekolah? Kita akan bagi dia idea-idea yang sedemikian supaya benda tu terurus dengan cantik lah. Dan reporting mereka pada akhir closure program itu, kami punya permintaan agak tinggi lah. Dia ada deliverables dia, dan kami akan sebab kita kena ajar penggiat seni kita ni the discipline. Dia tak boleh shot sendirilah macam tadi ya, tak boleh art for art's sake. At the end of the day, especially kami yang dipertanggungjawabkan menjaga duit kerajaan, kita kena ada very accountable. Iaitu satu. So discipline in the arts itself. So now we go to dana padanan yang tak lama lagi di luar sana boleh apply. Dana padanan juga adalah kita graduate daripada full grant, sebab pasal tu dia padan. Pasal tu dia bukan padan muka tapi kena padanan, right? So you kena, your idea is so good, it will be accepted by the commercial player di luar sana. Contoh dia impact komersial tu penting di akhir tu nanti. Correct. So maknanya baru kita padan. Maknanya kita nak like okay, full grant, and then we have the padanan, so you have skin in the game. You juga mengambil risiko tentang arts, and you rasa okay, my creation is the best, tapi kena ambil risiko. You tak boleh nak bertanggungjawabkan semua pada kita. Lagi satu, macam saya cakap tadi, kita buat face to face, kita engage di luar. Itu adalah salah satu langkah kami supaya kita tak duduk kat office tunggu application masuk. Right? You have to go to the ground, jumpa penggiat, understand their problem, understand their kekangan, and kita boleh buat kita boleh suss out lah. Jadi proses dia daripada application, proses dan pemohon, kita pantau lah, kita punya due diligence agak tinggi, insyaAllah. Dan jadi sebab kena bertanggungjawab lah. Betul. Dan saya rasa mungkinlah tips jugalah bagi nak pitching tu nanti kan, mungkin boleh sertakan sekali laporan kajian impak komersial yang barangkali boleh dilihat daripada awal. Itu sangat penting, kerana kalau kita tahu kat mana hala tuju itu, kita tak betul lah sekadar habis balik tiket tutup. Betul. Kita nak begitu. Lepas tu krik-krik. Betul. Okey, ini adalah salah satu sebahagian daripada usaha yang saya kira sangat penting untuk dilakukan. Dan salah satu lagi saya nak bercakap soal industri filem. Kerana saya percaya mereka itu juga adalah sebahagian juga yang mungkin akan terlibat sama dalam konteks ini. 90 juta ringgit diberikan kepada Film in Malaysia ataupun FIMI secara khusus untuk menggalakkan penghasilan filem bertaraf antarabangsa. Saya nak bercakap soal pengantarbangsaan filem yang mempunyai nilai kenegaraan. Ambil modal relatif yang paling dekat, yang paling banyak adalah negara China. China bergerak dua strategi, satu perfilman yang bersifat komersial harian, dan satu lagi warisan yang dikomersialkan. Sebab tu mereka ada filem-filem dinasti yang sentiasa back to back, tidak berhenti. Tetapi kita tu tidak ada ke arah itu. Dengan secara khusus 90 juta ringgit sebagai permulaan tahun baru untuk tahun depan ini kan, bagaimana Puan melihat keseriusan negara kita untuk memastikan supaya nilai warisan, cerita-cerita lama, cerita sejarah kita ini mempunyai nilai komersial, dan dalam masa sama juga kita masih lagi mengekalkan identiti itu untuk diwarisi dari zaman ke zaman. Dan bagaimana harus dimainkan oleh pemain industri, syarikat-syarikat penerbitan, produksi untuk mengambil tanggungjawab ini, memikirkan sesuatu supaya kita melakukan filem itu ada nilai kenegaraannya dan boleh dikomersialkan dalam tempoh jangka masa yang panjang. Ini perkara-perkara penting ini.
saya perkara heritage ni yang warisan ni is sangat dekat di hati saya lah. Ya, sejak daripada dulu sebab kita punya history ni yang memberi gambaran kita ni siapa pada hari ni dan masa akan datang, right? So about soalan Ashraf tu, memang di negara kita ni sifat cinta and kasih pada heritage tu tak mendalam. Ini mungkin pendapat peribadi saya, ya, tapi saya lihat saya sudah lebih 3 dekad dalam industri kreatif ni, dan juga tapi itu tak bermakna anak-anak muda tak berminat. Betul. So when you don't know, you tak boleh nak appreciate, ya. Tapi kita sudah lihat ada filem-filem berbentuk warisan, mungkin Mat Kilau was one example yang Berhawangsa sebelum ini. Berhawangsa, ada peminat dia. Dan saya happen to do some industry lecturing, dan saya tanya student saya masa dia orang tengah boring-boring, siapa tengok filem Mat Kilau, semua angkat tangan, kata what do you like about it? Kata, puan, kami now kita tahu they like the busana, they like the bahasa. Maknanya minat tu ada. Maknanya pihak yang bertanggungjawab kena meneruskan itu. There is demand in that, for sure, right? Pasti. Dan going back to contoh yang Ashraf bagi, China, Japan, Korea, dia ada satu sektor, all dia punya heritage kind of content is popular and sangat is deep, right? Dan kita kat Malaysia pun suka tengok, right? Jadi Saya antara penggemarnya lah. Dia macam tu lah. Jadi saya rasa support dan daripada especially media practitioner bernama RTM kena sama-sama memikul bahu tugas ini, dan kita kena ada the section for promoting heritage kena ada, and it's not dia bukan sesuatu yang old fashion. Sebab saya pernah juga buat satu program experiential untuk tekstil dan motif tekstil. Kami buat di Petaling Street dan untuk HSLE, and ramai anak muda minatnya ada, tapi I think it has to be conscious effort. Dia kena perbuatan sengaja. Ya, jadi kalau ada pemohon dana kami yang bersikap berunsurkan heritage, tapi intertwine ataupun inovasi dengan digital technology, of course kami akan pertimbangkan. Dan saya menyerulah rakyat Malaysia semua supaya be aware of this, kena appreciate kita punya art dengan lebih mendalam, lebih dalam lagi. Betul. Kalau tak kita, siapa lagi, kan? Betul. Pastinya. Dan mungkin Puan boleh kongsikanlah mengenai harapan daripada apa yang diumumkan oleh kerajaan khasnya terhadap belanjawan, ya, daripada untuk segi industri kreatif ini, di mana mengenai hala tuju industri muzik, serta juga inisiatif daripada My Creative ini sendiri. Mungkin Puan boleh kongsikan sedikit sebanyak mengenainya. Okay. So sekali lagi, saya memang pengumuman 160 juta ni diterima baik, of course, right? Especially juga pelupusan tax 25%. Betul. Ya. Lepas tu 10% untuk galakkan foreign act untuk masuk ke negara kita. Jadi harapan saya dah lihat industri dan perkembangan industri ni untuk banyak tahun. Kita tengok daripada segi pendidikan, banyak universiti private dan awam menawarkan kursus kreatif, right? Maknanya ada realisasi yang penting benda ni. So kita kena fikir, bila anak-anak kita keluar dan graduate, kita nak tempatkan mereka di mana. So kita kena siapkan, okay, for those yang ambil music, for those yang ambil filmmaking, busana, wardrobe, dia kena ada ekosistem yang menyokong satu sama lain, dan ekosistem tu kena supportive. Katakan the film industry yang buat filem, you will need busana makers, and kita kena kayakan tempat tu, dan so that industri ni akan berterusan, ya. Dan memang kalau saya bandingkan dulu dan sekarang, kita ambil masyarakat kita, ibu bapa yang membawa anak-anak mereka pergi tengok teater, dan kita dah nampak, saya nampak waktu saya dulu nak masuk school band pun, arwah father saya, main music, dia buat Kasim Selamat, dia punya tentang keturunan aku dengan ahli muzik. Pergi ambil, tak mengisi gitu kan. Jadi tapi sekarang dah berubah. Betul. So kita nampak benda tu, it's very exciting. Jadi saya harap dengan ada sokongan kerajaan macam ni, and then of course penggerak media, it's very important. Papers ataupun social media, TV. Kita kena juga encourage Malaysian to kasihkan your art
work. Sebab kita punya be alert tau, ambil peduli. Jadi media memainkan peranan yang besar, right? Of course tak apa, go ahead kalau nak suka tengok K-pop dan sebagainya. Please But go still ahead. perlu juga bergerak Betul. sendiri. Ya, pasal tu Japan, China very Betul. strong sebab dia punya sense of belonging is strong. Dia melengkapi antara satu sama lain, dan bercakap soal melengkapi antara satu di hujung ni harapan juga Puan, kerana apa yang kita lakukan sekarang ini ia terkait kepada 3 kementerian utama. Kementerian Komunikasi, Kementerian Pelancongan, dan juga kalau kita lihat kat sini bagaimana penting juga berkaitan tentang Kementerian Kewangan dan juga Kementerian Ekonomi yang memainkan peranan juga. Kesemua ini memainkan peranan untuk ada koordinasi. Kerana kita tak boleh bergerak satu je. Kerana industri ini terkait pelancongan, terkait juga dia dengan banyak isu layer. kan. Harapan Puan sendiri untuk melihat supaya agar pihak kementerian memainkan peranan untuk menjadi koordinasi yang baik dan memudah carakan. Ini sangat penting, memudah carakan kepada penggiat-giat itu bawah sangat ini penting untuk melaksanakan usaha ini. Okey. Terutamanya bila kita bertujuan nak buat industri kreatif ni sebagai viable business, kegiatan ekonomi yang viable, ya. So there's a famous saying lah, simple saying dia, time is money, kan. Jadi untuk mereka yang menjalankan perniagaan, kalau kita ambil jadi kita kena efficient, ya, kita sebaik mungkin untuk mempercepatkan proses, kurangkan layer. Jadi kita boleh mempercepatkan proses supaya peniaga industri kreatif akan mendapat akan shorten the processing time. Jadi berbalik kepada relationship Kementerian KKD, MOTEC dan agensi seperti Finas dan MDEC. Jadi saya rasa sinergi adalah penting. Jadi to realize sinergi dan tak overlap. Contoh katakan Finas dia fokus on film dan kami fokus on music. Bicara dengan kami pasal talk to us about musician yang kita dapat dana kat gadang kita. So our musician yang dapat benefit from KKD boleh dan cross and synergize dengan Finas punya filmmaker, right? Gitu. Jadi sama juga dengan MOTEC. MOTEC dia banyak dapat support, dia kena memperkayakan all the heritage activity dan sebagainya. So katakan they see something this is interesting, but macam contoh gamelan tadi tu, it's a heritage punya kategori kan, tapi bila dia kahwinkan dengan the digital factor daripada KKD punya dana, dia sangat wow. Jadi kita kena ada sinergi, kita kena ada kolaborasi. Especially dana untuk arts ni paling kurang lah, Ashraf, Nurul. So kalau ketiga-tiga yang ada dana ni, we put together our heads and we put together our fund, it can be lebih besar dan lebih besar, dan we have to talk to each other a lot more, ya. Dan sangat penting, dan nak mengantarabangsakan perlukan juga mereka sebagai pemudah cara untuk kita kenakan dot kita dengan antarabangsa ini juga. Ini sangat penting. Baik, banyak lagi nak cerita tapi masa tak ada macam biasa kita ni kan. 1-2 jam tak cukup. Okey, walaupun pun terima kasih banyak-banyak kepada Puan Zanariah Johari, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan My Creative Venture atas perkongsian ini. Kita harapkan agar semua yang telah pun diusahakan itu dapat berjalan dengan baik dan rebut peluang ni. Jangan ketinggalan. Jangan ketinggalan dan pastikan tidak ada yang tertinggal, kerana kerajaan telah memberikan segalanya yang terbaik untuk kita, dan inilah masanya untuk menjadikan kita ni lebih berkembang lagi sebenarnya, kan. InsyaAllah kami di Bernama TV seperti biasa akan membawakan lagi bincang berkaitan belanjawan 2024. Teruskan kesediaan bersama dengan kami, dan juga anda boleh hantarkan pandangan atau idea terus kepada laman sosial media kami di Bernama TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.